A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sidang peserta khusus yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Lembaga Tabung Haji dalam program khusus asas haji secara maya bagi musim haji tahun 1443 Hijrah. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dan keizinannya pada hari yang berbahagia ini kita masih lagi dipanjangkan usia, diberikan kesihatan dan diberikan peluang dan kesempatan untuk terus melaksanakan segala ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua akan sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian? Kami harapkan semuanya agar sentiasa sihat dan sejahtera hendaknya. So hari ini 15 Januari 2022 bersamaan 12 Jamadil Akhir 1443 Hijrah, kita masuk kepada siri ataupun minggu yang ke-9 bagi program khusus asas haji secara maya ini. Dan tajuk kita pada hari ini ialah fiqh wanita dalam ibadat haji. Untuk itu ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan dan saudara-saudari sekalian, pada pagi ini bersama-sama kita ialah yang berbahagia Ustazah Yusnah binti Yusuf, iaitu juga merupakan seorang pengkursus ibadat haji umrah yang sangat dikenali lah, khususnya di kawasan Bangi, Petaling Jaya dan juga di Shah Alam. Apa khabar Ustazah? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey Ustazah, terima kasih Ustazah kerana sudi bersama kita pada hari ini. Ustazah, kalau ikutkan tajuk ceramah Ustazah pada hari ini ialah fiqh wanita dalam ibadah haji. Seolah-olahnya tajuk ini lebih khusus kepada bakal haji wanita sahaja. Tetapi sebenarnya kaum lelaki lah yang juga lebih perlu untuk tahu dan faham berkenaan fiqh wanita dalam ibadah haji ini. Jadi apakah sebenarnya keperluan untuk kaum lelaki kena faham dan jelas tajuk yang akan Ustazah bincang ini, Ustazah? Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih dengan Tuan Haji ni soalan Tuan Haji tu memang sangat-sangat kata sesuai lah Sebab apa, bila kita bercakap pasal fiqh wanita, kita menjangkakan bahawa hanya orang perempuan sahaja yang wajib untuk belajar. Sedangkan dalam bab fiqh ni, fardu ain ni, yang lebih wajib adalah orang lelaki. Sebab apa? Dia adalah suami kepada seorang perempuan, dia adalah ayah kepada anak-anak perempuan, dan dia adalah saudara lelaki kepada orang perempuan. Jadi sebenarnya tanggungjawab untuk mengajar bab-bab ini adalah tertanggung ke atas orang lelaki. Jadi di sini orang lelaki lah yang bertanggungjawab untuk belajar dan menjadi kewajipan. Dia adalah fardu ain. Fiqh wanita ni fardu ain, bukan fardu kifayah. Bila namanya fardu ain, wajib belajar. Terima kasih Ustazah. Itulah tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, penjelasan daripada Ustazah bahawa pentingnya seseorang lelaki itu untuk memahami fiqh wanita dalam ibadah haji ataupun hukum hakam seseorang wanita itu untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi persoalan ini sangat penting. Jadi jemaah-jemaah haji ataupun bakal-bakal jemaah haji lelaki kenalah mengikuti kursus ini sepenuhnya sehingga ke akhir siaran kita, insya-Allah. Jadi sebenarnya saya juga tidak berhajat untuk bertanya banyak soalan pada Ustazah sebab kita akan buka ruang kepada para penonton semua untuk bertanyakan soalan kepada Ustazah nanti dalam sesi soal jawab. Jadi untuk itu saya akan serahkan seterusnya sesi ini pada Ustazah yang bagi Ustazah Yusnah binti Yusuf untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk fiqh wanita dalam ibadah haji. Jadi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, hari ini tibalah giliran saya Ustazah Yusnah binti Yusof ya, Pekta Negeri Selangor, untuk menyampaikan satu lagi tajuk, iaitu fiqh wanita dalam ibadah haji. Saya mempunyai masa lebih kurang 1.5 jam sahaja untuk menerangkan 7 topik-topik yang diterangkan di permulaan um, uh, presentation tadi ya. Jadi hari ini kita teruskan dahulu dengan tajuk yang pertama ya. Tajuk yang pertama iaitu dalam bab permasalahan wanita dalam ibadah haji dan umrah ini ya, tentang jenis-jenis darah. Tapi sebelum itu kita sama-sama bertalbiah dahulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Bila kita mendengar tarbiyah ini ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hati kita meronta-ronta. Hati kita rindu untuk sampai ke tanah suci Mekah dan juga ke tanah suci Madinah. Ya. Jadi dengan itu berdoalah ya, semoga Allah menerima kita. Semoga Allah menyambut kedatangan kita ya, dan sentiasa berdoa supaya Allah menerima umrah dan haji kita. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa amalan salihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Baik, seterusnya kita tengok ya tajuk yang pertama yang akan diterangkan ya. Tadi dah dihuraikan ya beberapa tajuk, iaitu ada 9 lebih kurang tajuk yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama kita tengok dulu tentang jenis-jenis darah. Ya. Jenis-jenis darah sebenarnya dia ada 4, iaitu haid, istihadah, fasad dan nifas. Itu adalah jenis-jenis darah. Ya. Tetapi wiladah diletakkan di situ, dia adalah satu proses kelahiran. Wiladah ini adalah proses kelahiran. Tetapi ketika wiladah itu juga akan keluar darah. Jadi nak ditekankan di sini, wiladah ini proses kelahiran yang bersama-samanya ada darah. Darah itu boleh jadi fasad. Ya, darah itu juga boleh jadi haid. Ya, melihat pada keadaan ketika itu. Ya, baik. Sekarang kita tengok takrif dulu ya. Takrif haid di sudut syarak iaitu darah tabi'i yang keluar dari rahim wanita ketika sihat, balik dan dalam waktu-waktu dan tempoh tertentu. Maknanya dia bukan darah-darah penyakit, dia darah semula jadi. Ya, darah semula jadi yang keluar dari rahim wanita sihat dalam keadaan dia balik. Kalau tak balik, darah yang keluar itu disebut sebagai darah fasad. Mungkin umur 8 tahun, ya, Qamariah, dah keluar darah. Itu bukan darah haid, itu adalah darah fasad, ya. Dari segi istilah perubatan pula, ya, iaitu pendarahan dari selaput rahim yang terjadi secara berulang setiap bulan bagi wanita yang subur disebabkan perubahan normal daripada keseimbangan hormon tubuh, lazimnya didahului dengan pengumpulan, ya, itu bahasa saintifik lah. Tapi bahasa mudahnya, ya, kita nak ceritakan orang perempuan ni dia menghasilkan telur, ya. Dan telur itu dihasilkan setiap bulan, ya. Apabila telur itu tidak disenyawakan dan dia telah matang, ya, dia akan gugur dan melekat pada dinding rahim. Apabila dinding rahim itu telah tebal, dia akan gugur pula menjadi darah haid, ya. Itu dari sudut perubatan lah, dalam bahasa mudah, bahasa layman lah ya. Okey. Baik, seterusnya kita tengok istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar kurang dari 1 hari 1 malam atau melebihi tempoh maksimum haid. Ya, maksimum haid adalah 15 hari 15 malam.
Jadi apabila darah itu keluar melebihi 15 hari 15 malam ataupun bagi nifas lebih daripada 60 hari 60 malam, maka dia ditakrifkan sebagai istihadah, ya. Dan dia juga boleh jadi darah yang keluar di antara tempoh 2 pusingan haid kurang dari 15 hari, ya. Contohnya kita datang darah 7 hari. 10 hari kemudian datang darah semula. Maknanya 10 hari yang bersih itu tidak mencukupi minimum suci 15 hari. Pada ketika ini, kita perlu menyempurnakan suci. Maksud menyempurnakan suci, 10 hari yang suci itu dicampur dahulu dengan 5 hari. Jadikan dia 15 hari penyempurnaan baki suci. Selepas itu baru kita kata haid. Jadi darah yang awal ini disebut sebagai darah istihadah juga. Istihadah suci. Ya, saya ulang sekali lagi. Dia datang 7 hari, kemudian dia berhenti 10 hari dan kok 10 hari, datang balik 10 hari. Contoh ya. Jadi yang 10 ini tak cukup 15 hari. Bila tak cukup 15 hari, dia boleh ambil 5 hari daripada darah yang keluar itu, menjadikan dia 15 hari penyempurnaan baki suci, dan 5 hari yang berbaki itu menjadi darah haid. 5 hari yang awal itu menjadi darah istihadah, dan istilah yang kita gunakan adalah menyempurnakan baki suci. Ya. Dia masih lagi istihadah. Ya. Kemudian fasad. Fasad ni sebenarnya ya, kalau sesetengah ulama dia menggabungkan, dia kata fasad dengan istihadah ni sama je ya. Dia adalah darah penyakit, hukumnya sama seperti orang suci. Tapi ada ulama yang kata dia adalah darah yang keluar sebelum umur 9 tahun hijrah ataupun sebelum umur 9 tahun Qamariyah. Berbeza kan? Sebab yang ada sekarang ni kita sebut 9 tahun Masihi. 9 tahun Masihi ini bersamaan dengan 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun Qamariyah bersamaan dengan 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi. Sebab Masihi dia ada 31 hari, sedangkan ya untuk Qamariyah ataupun Hijrah dia ada 29 dan 30. Lebih pendek. Jadi bila lebih pendek 9 tahun Qamariyah itu bersamaan dengan 8 tahun 8 bulan 21 hari. Okey, apa maksud wiladah ya? Wiladah dan nifas. Wiladah saya sebut dah tadi. Wiladah adalah proses kelahiran, ya. Jadi darah yang mengiringi proses kelahiran itu belum kita kata nifas. Nifas ini apabila darah keluar selepas melahirkan bayi. Jadi darah yang keluar ketika proses itu ada disebut sebagai fasad atau istihadah lah. Ya, sebab tadi Ustazah kata ada ulama dia menyamakan sahaja. Dia kata fasad dan istihadah itu adalah satu perkara yang sama. Sebab hukumnya sama, dia ada darah penyakit dan dia adalah sama seperti orang suci. Jadi maknanya di sini, kalaulah puan-puan yang bersalin ketika itu masuk waktu zuhur, sedangkan anak belum habis lagi keluar daripada perut perempuan, ya daripada rahim perempuan, maknanya perempuan kena qada balik zuhur tersebut sebab belum lagi nifas. Ya, dia masih lagi disebut sebagai darah fasad atau darah istihadah. Wiladah itu adalah proses kelahiran. Tapi walau bagaimanapun, ya, sama ada wiladah itu proses kelahiran itu keluar darah ataupun tidak keluar darah, ia wajib mandi. Ya, maksud wajib mandi ini sekiranya selepas wiladah, ya, tidak ada darah nifas. Ya, selepas kita melahirkan keluar saja baby tersebut, ya, kemudian tak ada darah nifas, maka wajib kita mandi. Ya, ataupun ketika kita melahirkan keluar darah, tapi selepas itu keluar saja baby dah tak ada darah, kita wajib mandi. Tetapi kalau selepas daripada wiladah dia keluar darah nifas, ya, berterusan sehinggalah katalah 30 hari, maka mandinya adalah selepas nifas tersebut. Ya, bukan mandi wiladah dulu, tetapi mandi nifas terus sebab dia berterusan daripada wiladah kepada nifas. Ya. Okey, baik. Seterusnya kita tengok permasalahan haid satu persatu. Ya. Yang dimaksudkan dengan rukun haid adalah sesuatu yang memastikan haid itu berlaku. Jadi di sini kita tak kata haid selagi darah itu tidak keluar daripada faraj. Ya. Selagi dia tak keluar, dia berada di dalam untuk permulaan. Bukan selepas dia datang, dah datang kemudian dia berhenti, itu cerita lain. Tetapi yang awal-awal sekali sebelum datang haid. Jadi untuk memastikan haid itu berlaku apabila darah mengalir keluar daripada
kemaluan. Sebab dia sebut sail, ya, mengalir, ya. Selagi dia tak mengalir keluar, kita tak kata dia haid, ya. Jadi darah yang berada di dalam pada awal-awal permulaan itu tidak dikatakan haid. Ya, jadi bukan apa ustazah sebutkan di sini supaya jemaah tidak rasa kata berada dalam keraguan, ya. Sebab ada juga di antara jemaah, ya. Contohnya dia datang dari Madinah, berniat di Bir Ali. Di Bir Ali dia tengok tak ada darah. Lepas tu sampai di Mekah, dia pergi tawaf, dia tawaf umrah, sa'i umrah semua, dia pun balik ke hotel. Bila balik kat hotel, dia tengok tak ada darah. Tetapi bila dia masukkan jarinya ke dalam, tengok-tengok darah ada. Ya, pada ketika itu kita tak kata dia haid lagi sebab dia belum keluar-keluar untuk first time, untuk permulaan. Jadi tawafnya sah. Ya, tawafnya sah. Ya. Baik, seterusnya kita tengok juga, ya. Tadi ustazah dah sebut permulaan haid, minimum umur untuk datang haid bagi seorang perempuan, seorang gadis adalah 9 tahun Hijriah, ya, bersamaan dengan 8 tahun, 8 bulan 21 hari, ya. Okey. Jadi kalau darah itu datang sebelum 9 tahun, ia dikira darah istihadah atau darah fasad ataupun darah penyakit. Baik, di sini kita kena faham juga 9 tahun Hijriah Qamariyah itu takriban. Takriban tu takrib. Agak-agak, anggaran, bukan tepat. Jadi maknanya kalaulah dia datang, dia masuknya umur 9 tahun Hijriah itu pada 1 Syawal, contoh, ya. Pada 1 Syawal dia cukup, ya, umur dia 9 tahun Hijriah. Tiba-tiba darahnya datang 12 hari sebelum. Ya, kita ambil cut off point dia 15 hari. Jika sekiranya datang 15 hari sebelum 1 Syawal, dia sudah pun dikatakan haid. Ya, dia sudah masuk dalam kemungkinan haid. Ya, jadi di situ disebut sebagai 9 tahun Hijriah takriban. Ya, bukan tepat-tepat on the dot pada 1 Syawal atau lebih, tetapi sekiranya 15 hari sebelum, 10 hari sebelum, ya, 8 hari sebelum juga sudah boleh dikatakan haid, ya, bagi anak-anak yang berumur 9 tahun Hijriah. Ya. Jadi ustazah harap boleh dapat tangkaplah apa ustazah cuba nyatakan, ya. Baik. Minimum haid pula bagi orang biasa datang haid lah, ya. Minimumnya adalah 1 hari 1 malam 24 jam. Sekiranya dia datang kurang daripada 1 hari 1 malam, kita tak kata dia haid. Ya. Sebab ada juga, ya, di antara jemaah-jemaah kita yang pergi menunaikan haji yang mengambil pil, dia datang stain sedikit saja, ya. Dia datang stain, lepas tu sikit dalam masa ya, kalau stain tu kita kata dalam seminit 2 je. Lepas tu besoknya stain lagi, stain sampai 15 hari. Kalau kita campurkan pun dia tidak mencukupi 24 jam, maka kita tak kata dia haid. Ya, kita tak kata dia haid sebab minimum haid adalah 1 hari 1 malam ataupun 24 jam, ya. Maksimumnya 15 hari 15 malam, ya. Kebiasaannya 6 dan 7 hari. Itu adalah kebiasaan. Dalam kitab pun semua disebut kebiasaan 6 atau 7 hari, ya. Maksimum 15 hari 15 malam, minimum 1 hari 1 malam, ya. Okey, baik. Seterusnya kita tengok, ya, tempoh sekurang-kurang haid yang ustazah sebut tadi mestilah 24 jam itu, ya. Dia keluar sama ada terus menerus. Contohnya dia datang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, datang berterusan lebih daripada 24 jam, memang kita kata dia haid lah, ya. Ataupun dia datang terputus-putus. Hari pertama 2 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 2 jam, ya. Begitulah seterusnya sehinggalah hari yang ke-15. Berhenti kat situ, kalau kita campur sejam, campur 2, campur 3, campur 5 semua tu melebihi 24 jam, tetap juga dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau dia datang sejam sampai 15 hari, sejam kali 15 baru 15 jam. So 15 jam kita tak kata dia haid. Sebab tempoh sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Okey? Baik. Kemudian kita tengok juga, ya, darah terputus-putus tu, ya. Contoh saya bagi di sinilah. Tadi ustazah dah cakap dah kan. Dalam masa 15 hari tu datang sikit-sikit, ya. Kalau dia cukup selama 24 jam, maka dia dikatakan haid. Tapi kalau tak cukup, kita tak kata dia. Masa suci dalam tempoh haid, yakni nakok, ya. Okey, nakok. Maksud nakok adalah darah berhenti, ya, 1 atau 2 hari dalam tempoh haid, ya. Katalah biasanya kita datang 7 hari haid. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat datang darah. Hari kelima dia berhenti. Hari keenam dia datang balik. Hari ketujuh barulah dia berhenti betul, ya.
Jadi bila dia berhenti dalam tempoh haid itu juga kita boleh sebut nakok. Nakok maknanya suci. Suci dalam tempoh haid. Jadi sekiranya berlaku suci itu bagaimana hukumnya? Ya? Sebab apa ada juga di antara jemaah selalu tanya juga ke ustazah. Dia kata bulan puasa ustazah, saya datang period selama 7 hari. Tapi hari ketiga keempat tak ada darah. Bila saya tengok tak ada, saya mandi dan saya solat. Saya berpuasa. Bagaimana dengan hukum puasa saya? Perlu saya qada balik? Okey. Baik, kalau ikut pandangan rajih atau pandangan azhar dalam mazhab Syafi'i, dia sama juga dengan pandangan Hanafi. Dia mengatakan bahawa hari nakak itu juga dianggap sebagai haid, ya. Dia panggil nakak hukmi. Dari segi hukum, ya, dia adalah haid, tetapi kalau kita tengok dia suci, ya. Jadi bila kita tinggal puasa, kita puasa sekalipun, maka puasa itu batal. Ya, sebab keseluruhan hari dari hari pertama sampailah hari yang ketujuh itu adalah dianggap sebagai haid walaupun dia ada nakok. Itu fahamkan dahulu. Maknanya mengikut pandangan yang Azhar dan mazhab Syafi'i, apa yang kita buat ketika itu batal lah. Kita sembahyang batal, ya. Kita puasa, kita kena ganti balik, ya. Tapi kalau kita bersama dengan suami, itu dah jadi rezeki. Tak ada masalah dan tidak berdosa. Sebab kita melihat pada zahirnya ketika itu tiada darah. Ya? Tapi bila datang balik, maknanya kembali kepada haid. Itu mengikut pandangan Azhar dalam mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun dia ada pandangan, ya, pandangan marju atau pandangan mukhabilul Azhar, an-naqa ini dikira suci. Ya, maksudnya dia kata kalau 4 hari datang darah, hari kelima ke-6 dia berhenti, hari ke-7 datang balik, maka 5 dan 6 itu dianggap suci. Merujuk kepada kata-kata Ibnu Abbas, apabila seseorang wanita yang sedang haid mendapati suci, yang terhenti darah beberapa masa, maka hendaklah dia mandi, mengerjakan solat dan ibadah lain serta boleh melakukan perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang suci. Jadi ketika ini bagi pandangan Muqabilul Azhar, pandangan Latfi, ya, pandangan Latfi, pandangan Talfiq, ya, dia mengatakan bahawa sah ibadah yang dilakukan ketika ini seperti solat, puasa, tawaf, ya, dengan syarat pelaksanaan ibadah itu dilakukan dalam tempoh suci, ya. Jadi dalam persoalan ini, ya, dalam keadaan ini, Muzakarah Haji sendiri pun, ya, telah memutuskan bahawa sekiranya jemaah haji wanita yang menghadapi masalah tak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke tanah air atau ke Madinah, bolehlah ia berpegang dengan pandangan yang mengatakan nakak ini dalam tempoh haid beliau dikira suci. Maknanya ada suci. Dalam tempoh haid itu dia ada suci 2 hari atau sehari ataupun hanya 5 jam. Ya. Maknanya di sini tidak lagi kita berpegang kepada 24 jam. Kalau dulu-dulu tu, ya, dulu selalu kalau dalam kursus-kursus haji diterangkan mesti tunggu 24 jam. Pada masa itu bukanlah salah. Tapi kita lebih memikirkan ihtiyat atau berhati-hati supaya jemaah tidak kalang kabut. Berhenti je terus nak pergi tawaf, ya. Tetapi memandangkan hari ini, ya, hari ini ramai yang mengerjakan haji pun dah muda-muda, ya. Dan ramai mengambil pil-pil, ya. Mengambil pil itu juga boleh menghentikan haid sekejap. So, hukumnya harus. Jadi ketika itu, jemaah haji boleh saja bila tengok suci, mandi, ya, pergilah tawaf. Tapi dengan syarat tawaf itu dilakukan dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Jadi dengan ini, ya, kita mengambil pandangan ini, ya, dan tawaf kita juga dianggap sah, ya. Ini mengikut keputusan muzakarah pada 1440 Hijrah, ya. Tapi walau bagaimanapun, ya, kalaulah keadaan kita ni masih panjang, kita duduk lama lagi. Contoh kita buat haji tamattu', ya. Kita buat haji tamattu', kita buat umrah. Sedangkan sebulan lagi baru kita nak pergi wukuf. So masa kita masih panjang, kita tunggulah sampai betul-betul haid kita berhenti, ya. Sampai betul-betul haid kita berhenti. Jadi tak payahlah kita ambil nakak ni. Nakak ni kalau misalan keadaan dah memang terhad, kita terpaksa balik ataupun kita terpaksa pergi ke Madinah. Ataupun mungkin dalam keadaan haji norma baru ni, ya. Kita nak masuk ada masa yang tertentu yang diberikan, contohlah, ya, untuk jemaah Malaysia masa ni, ya. Jadi kita ada nakak ketika itu sahaja. Jadi kita bolehlah menggunakan nakak mengikut pandangan yang kedua, itu mengikut pandangan Muqabilul
Azhar yang mengatakan nakok itu suci dan boleh kita melakukan ibadah seperti tawaf, solat dan sebagainya, yakni ketika dalam keadaan nakok tadi, ya. Okey, sekarang kita tengok pula dari sudut warna darah haid, ya. Warna darah haid. Warna darah haid ni kalau mengikut pandangan mazhab Syafi'i, dia ada 5 warna, iaitu merah, yang pertama hitam, merah kehitaman, yang kedua merah tua, yang ketiga coklat, yang keempat kuning, dan yang kelima keruh, ya. Jadi majoriti warna-warna ini, kalau ikut majoriti ulama, ya, mengikut majoriti ulama, semua warna ini sekiranya dia keluar dalam tempoh maksimum haid, ya, dia keluar dalam tempoh 15 hari. Lepas tu dia berhentilah. Tak kisah dia dalam tempoh 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, semua warna ini dikira haid. Semua warna ini dikira haid. Datanglah warna apa pun, ya, semua dikira haid selagi tidak melebihi 15 hari. Tetapi dalam hadis Al-Qamah, ya, ada wanita-wanita dia menghantar, ya, minta maaf. Seperti mana dalam dalil yang dikeluarkan, ya, dalam hadis Al-Qamah, di mana para wanita menghantar bekas, ya. Wanita-wanita ni pun dia rasa macam duk tunggu bila nak suci. Dia pun letakkan kapas pada farash, dia bertunjuk pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan apa jawapan Aisyah kepada mereka? La ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Jangan kamu terburu-buru atau jangan kamu tergesa-gesa untuk mandi dan solat sehingga kamu melihat warna cecair putih itu putih. Ya, warna cecair putih pada kapas tadi tu. Yang menunjukkan bahawa telah suci dari darah haid. Ya. Jadi situ ditunjukkan di situ bahawa kita jangan kalut-kalut lah. Ya, selagi ada kuning, ya, selagi ada keruh dan tempoh masa dalam tempoh 15 hari, maka kita masih lagi berpegang itu adalah darah haid. Tapi walau bagaimanapun, ya, ada satu pandangan, ya, keruh atau air tanah tadi tu, warna air tanah, warna kuning keputihan yang tak jernih tu, kalaulah dia keluar selepas tempoh kebiasaan haid sehingga maksimum haid, di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Contohnya biasalah puan-puan datang darah 7 hari sahaja. Tiba-tiba puan berada di Mekah, entah macam mana dia punya suasana, dia punya iklim, ya, semua tu menyebabkan selepas daripada 7 hari tu, ya, dia berhenti, dia datang balik warna keruh. Keruh, kuning, drag aja masa tu. Dan dia pun berlaku selepas daripada tempoh kebiasaan. Biasa puan hanya 7 hari je. Tak tahu kenapa masa tu dia jadi sampai 9, 10, 11 macam tu. Warna yang keruh tadi. Ya. Dan warna itu pula ada sama macam ketika kita keputihan di luar waktu suci. Ya, masa di luar waktu haid. Ketika kita suci dulu. Kita suci pun ada juga warna keruh-keruh atau warna kuning macam tu. Ya. Jadi ketika itu, kalau ikut Ashabus Syafi'i, selagi tak lepas daripada 15 hari, dia tetap kata itu darah haid. Ya? Tetapi bagi Abu Sa'id, Abu Abbas, Abu Hamid dan juga Imam Haramain, dia kata tidak dikira haid, cecair kuning dan keruh itu kerana dia bukan darah. Dan dianggap seperti nanah. Maknanya nanah itu seperti najis lah. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, kunna la na'uddu sufrata wa kudrata ba'da tuhur syai'an. Kami tak anggap warna kuning dan keruh itu selepas suci, ba'da tuhur. Sebab kebiasaannya puan-puan suci lebih daripada 7 hari dah suci dah. Sampai 7 hari dah suci. Jadi lepas tu baru datang kekeruhan tadi. Maka dia kata yang datang selepas suci itu sudah tak dianggap sebagai darah haid. Ya, dianggap sebagai najis sahaja. Jadi dalam muzakarah haji juga, ya, muzakarah yang ke-22 pada tahun 1427 Hijrah, disarankan kepada jemaah haji wanita yang menghadapi masalah tidak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah, ya, dan tiada pilihan, maka haruslah berpegang pada pandangan yang mengatakan kekuningan dan kekeruhan yang keluar selepas hari kebiasaan haid, ya, dan diselangi dah dengan suci, tidak lagi dikira sebagai darah haid. Okey? Jadi di sini ada 2 keputusan muzakarah yang boleh kita pegang. Satu dalam bab nakok, ya, suci dalam haid, dan satu lagi dalam bab kekuningan dan keruhan selepas tempoh kebiasaan haid. Jadi pandangan-pandangan itu kita pegang dan telah diputuskan dalam muzakarah untuk memudahkan, ya, untuk menyelesaikan masalah, ya. Kita bimbang kalau kita tak ambil pandangan tersebut,
jemaah tak lepas untuk melakukan tawaf rukun. Jadi alhamdulillah dengan khilaf yang ada dalam mazhab sendiri, maka kita boleh. Khilaf itu sebenarnya rahmat untuk kita. Ya, kita peganglah pandangan tersebut sekiranya terpaksa. Sama juga kuning dan kekeruhan itu hanya terpakai kepada jemaah haji wanita yang akan meninggalkan Mekah dalam waktu yang terdekat atau terpaksa balik atau ke Madinah lah ya. Ataupun kita hanya ada masa tu saja yang telah dijadualkan kepada kita dalam umrah norma baru. Ya. Kemudian kuning dan kekeruhan itu tidak terpakai kalau kita masih lagi ada masa yang panjang dan kita ada ruang untuk menyudahkan tawaf kita selepas itu. Jadi kita tunggu dululah sampai betul-betul bersih. Ya. Okey, bagaimana ya kita nak menentukan yang kita ni telah suci dari haid? Ya. Para ulama menegaskan bahawa tanda suci dari haid ni ada dua ya. Satu melihat keringnya darah, yakni jufuf, ya. Iaitu bila kita letakkan kain atau kapas di dalam kemaluan wanita lebih kurang dalam satu ruas jari tu, kita letakkan kapas dan tak ada darah kat situ atau tak ada tanda-tanda kuning ya, tak ada tanda-tanda coklat. Maka kalau dah tengok dah tak ada dah benda tu, maknanya kita sudah pun bersih. Maknanya kita sudah nakok, ya, bersih daripada darah haid, ya. Yang kedua, qasatul baydha. Qasatul baydha ni dia keluar satu cairan putih seperti kapur yang keluar daripada kemaluan wanita, dan ada juga yang berpendapat bahawa qasah itu seperti mirip pekat macam adunan tepung, dan ada pandangan dia mengatakan seperti ada benang putih ya. Dia melekat pada kapas. Kalau kita letakkan kapas, maknanya tidak lagi berwarna lain daripada warna putih, maka kita sudah boleh anggap yang perempuan itu sudah pun suci. Ya, sudah pun suci. Baik. Okey, dah habis dah permasalahan haid tadi. Dalam bab haid tadi kita ada dua keputusan yang kita petik daripada muzakarah haji. Yang pertama nakok, yang ini suci dalam tempoh-tempoh haid ya, walaupun tak cukup 24 jam ya. Maknanya kalau kita buat ibadah ketika itu, maka tawaf kita atau ibadah kita itu sah. Ya, ibadah yang saya maksudkan di sini seperti solat ya, ataupun puasa, ataupun juga tawaf ya. Okey. Tinggalnya puasa mestilah 12 jam kan, daripada terbit fajar sampailah tenggelamnya matahari. Tetapi kalau untuk tawaf ya, kalau untuk solat dia tidak terikat dengan waktu yang sebegitu ya. Andai kata dia bersih, walaupun sekejap kita mandi dan kita buat ya tawaf tersebut dalam tempoh suci itu, maka sahlah tawaf tersebut. Okey. Kemudian satu lagi yang kita ambil daripada keputusan muzakarah adalah kekuningan dan kekeruhan selepas tempoh kebiasaan haid. Sebab selepas daripada tempoh kebiasaan haid, ya kita dah biasa 7, kita suci, kemudian datang kuning tadi. Jadi kuning itu mungkin sama saja seperti mana kekuningan ketika kita suci. Mungkin masa kita letih atau kita buat kerja teruk, ya dia datang kekuningan itu. Maka kekuningan itu sudah tidak dianggap sebagai darah haid dan ketika itu boleh kita buat ibadah. Hanya dengan syarat ketika tawaf tak boleh adalah benda tu sebab dia sama seperti mana najis biasa. Ya. Nah, itu dua keputusan muzakarah yang boleh kita ambil ya ketika kita mengerjakan haji ya. Kalau masa dah singkat sangat ya, masa dah terdesak lah, tak upaya dah, kita terpaksa juga meninggalkan Mekah, maka bolehlah kita meneruskan kerja-kerja umrah atau haji kita. Okey, sekarang bila kita bercakap pasal bab istihadah. Istihadah tu apa? Yang pertama, istihadah adalah darah yang keluar melebihi tempoh maksimum haid tanpa henti. Ya, darah yang keluar melebihi tempoh maksimum haid tanpa henti. Maksud maksimum haid, kita tahu maksimum haid 15 hari 15 malam. Jadi kalau darah keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, maknanya wanita itu sudah pun dijangkiti istihadah. Wanita itu sudah berhaid dan beristihadah. Maknanya di situ kita nak tentukan sahaja mana satu haid, mana satu istihadah. Yang kedua, darah yang keluar kurang dari tempoh minimum haid 24 jam. Ya, datang tak cukup 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam, dia juga adalah istihadah. Ya, dia kena solat. Dia sama seperti orang suci. Yang ketiga, darah yang keluar semasa hamil. Sebab bagi mazhab Syafi'i,
Dia kata di sini selain daripada mazhab Syafi'i. Sebab bagi mazhab Syafi'i, darah yang keluar ketika hamil kalau menepati syarat-syaratnya lebih daripada 24 jam, tidak ada tanda-tanda keguguran, maka bagi wanita hamil yang keluar darah dia dianggap sebagai haid. Melainkan mazhab Syafi'i dia beranggapan itu adalah haid, ya. Kecuali bagi mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, mereka kata itu adalah istihadah. Sebab tu dia kata darah keluar semasa hamil selain daripada mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tetap dia anggap itu sebagai darah haid, ya. Kemudian darah yang keluar selepas putus haid juga selain daripada mazhab Syafi'i. Sebab bagi mazhab Syafi'i, kalau orang-orang yang sudah putus haid lebih daripada 6 bulan, datang lagi darah, ia tetap dianggap sebagai haid. Melainkan Hanafi, Hambali dan Maliki, mereka beranggapan itu adalah istihadah. Ya. Kemudian darah yang keluar antara tempoh 2 pusingan haid kurang daripada 15 hari. Macam Ustazah kata tadi, datang 7 hari, berhenti 10 hari, 10 hari itu kurang daripada 15 hari. Maka darah yang datang itu kita boleh kata istihadah dan kita perlu boleh untuk mencukupkan baki suci. Ya. Dan akhir sekali darah yang keluar melebihi maksimum haid. Tadi yang pertama, melebihi maksimum haid tanpa henti. Mungkin dia datang 100 hari, dia datang setahun ya tanpa henti. Yang akhir tu berbeza sebab darah yang keluar melebihi maksimum haid maksudnya dia datang 15 hari kemudian darah melebihi sampai 20 hari. Jadi bila melebihi 20 hari, wanita ini sudah pun dijangkiti istihadah. Hanya kita perlu tahu yang mana satu haid, yang mana satu istihadah. Sebab apa ramai juga di antara jemaah ya. Ramai juga di antara wanita yang masih lagi beranggapan sekiranya darah keluar lebih daripada 15 hari, dia kata 15 hari itu adalah haid, 16 ke 20 itu adalah istihadah. Salah ya. Pahaman itu adalah salah. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu lihat sama ada wanita ini termasuk dalam mu'tadah mumayyizah ataupun mu'tadah ghair mumayyizah. Kalau mu'tadah mumayyizah kita mesti melihat sifat-sifat darah. Maknanya darah kuat itu adalah haid, darah lemah itu adalah istihadah. Tapi kalau tidak menempati syarat-syarat tamyiz ataupun bukan mumayyizah, dia kembali kepada adat. Bila kembali kepada adat, tengok bulan lepas. Kalau bulan lepas darah haidnya 7 hari, suci 23 hari, maknanya bulan ini juga kita boleh ambil haid adalah 7 hari, suci 23 hari. Kita tak boleh simply kata, oh 15 hari itu haid, selebihnya adalah istihadah. Okey? Baik. Okey, di sini contoh ya. Contoh yang dikatakan kalau bagi orang yang biasa mengalami haid, ya, dia muqtadah, biasalah. Kebanyakan nak pergi haji ni Ustazah tengok mestilah dah melebihi umur 9 tahun dan dah biasa mengalami haid. Dia bila orang yang biasa mengalami haid ini disebut sebagai muqtadah, ya. Tidak mampu bezakan warna darah haid. Maksud tidak mampu bezakan warna darah haid, dia adalah ghair mumayyizah. Yang dikatakan mampu bezakan warna haid ni bukan kita tahu oh warna dia hitam, warnanya merah, warnanya kuning. Bukan itu. Yang dimaksudkan mampu membezakan warna darah haid maknanya darah itu menepati syarat-syarat tamyiz. Apa dia syarat-syarat tamyiz? Yang pertama, darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Yang kedua, darah kuat tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah lemah mestilah melebihi 15 hari, ya. Yang keempat, darah berselang-seli, ya, tidak berselang-seli melebihi 15 hari. Jadi, kalau empat ini tidak dapat dipenuhi, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak mampu membezakan warna darah. Ya, dan dia termasuk dalam ghair mumayyizah. Mungkin apa yang saya cakapkan hari ni ya puan-puan tak dapat nak faham ya. Sebab apa ini kena dalami. Kena dalami betul-betul. Puan kena cari guru ya untuk betul-betul belajar bab ini secara halus, secara terperinci. Sebab bab istihadah ini ada 7 jenis. Memang Ustazah tak akan mampu untuk mengajar puan-puan dalam tempoh 1 jam. Ya memang tak akan mampu. Jadi puan-puan memang kena belajar. Suami-suami ada dalam grup ini, tolong carikan guru kepada isteri-isteri, kepada anak-anak untuk menerangkan lebih lanjut tentang ya bab istihadah 7 kategori ini. Kalau tidak,
sekiranya terjadi bab istihadah kepada isteri tuan-tuan, kepada anak-anak tuan-tuan, maknanya mereka tak dapat nak menyelesaikan dan akhirnya mereka mengambil satu pendekatan yang salah. Ya, pendekatan yang salah yang mengatakan tadilah Ustazah kata ada yang pegang 15 hari sebelum itu adalah haid dan selepas itu adalah istihadah. Sedangkan bukan macam tu. Okey, dalam slide yang ditunjukkan di sini, dia tunjuk sekiranya darah lebih 15 hari kita nak buat macam mana? Disebabkan wanita ini tidak mampu membezakan warna darah, dia ghair mumayyiza dan dia biasa datang darah haid dan kebiasaan haidnya adalah 7 hari. Sekiranya darah lebih daripada 15 hari, maka dikembali kepada kebiasaan dia. 7 hari sahaja. Katalah di situ darah keluar sampai 18 hari. Ya? Pada slide itu darah keluar sampai 18 hari. Bila darah keluar sampai 18 hari, ketika itu dia tidak boleh mengenal sifat darah yang Ustazah kata tadi, tidak menepati syarat tamyiz, maka dikembali kepada kebiasaan, yakni adat. Adat di 7, maka 7 sahaja haid. Selebihnya 8 sampai 18 itu adalah darah istihadah. Kalau dia kata, oh saya mandi pada hari yang ke-15 Ustazah, so saya dah mandi dah lepas 15 hari saya mandi. Maknanya jemaah ini kena qada balik daripada hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Ya, sebab dia mandi dah hari ke-16. Okey. Jadi dia ikut adat. Bukan kita ambil 15 hari itu sebagai haid. Ya, itu kalau dia tidak mengenal sifat darah. Dia tergolong dalam golongan ghair mumayyiza. Walaupun katalah bulan lepas dia 7 hari. Tiba-tiba bulan ini dia datang 13 hari. Tak cukup 15 hari kan? Dia masih lagi 13 hari. 13 hari adalah darah di bawah daripada maksimum haid. Walaupun bulan lepas 7 hari, bulan ni 13 hari, maka keseluruhan 13 hari itu adalah darah haid. Ya, keseluruhan. Dia tak ambil dah 7 sebab dia belum melepasi 15 hari. Jadi ini akan jadi adat baru kepada wanita tersebut. Adat baru maksud Ustazah, katalah bulan akan datang, dia datang darah melebihi 15 hari dan dia ghair mumayyizah, tidak mengenal sifat darah, tidak menepati syarat tamyiz yang Ustazah sebutkan tadi, maka dia akan kembali kepada adat sebelumnya. Adat sebelumnya adalah 13 hari. Sebab dalam mazhab Syafi'i, pandangan muktamad mengatakan adat hanya dikira sebulan sahaja, sebulan yang akhir. Maknanya last kali tu, itu kita kata adat. Ya? Walaupun biasa 7, 7, 7, 7, tiba-tiba pada bulan itu 13 dan selepas itu dia dijangkiti istihadah. Ya, bulan berikutnya dijangkiti istihadah dan dia tidak mengenal sifat darah, ya, dia ghair mumayyizah, maka dikembali kepada adat. Adatnya adalah 13 hari. Okey? Kalaulah puan-puan tak faham ya, contoh yang tak faham ya, apa yang Ustazah jelaskan, boleh saja typekan soalan ya di bawahnya tu, nanti insya-Allah di akhirnya nanti Ustazah akan cuba jawab setakat Ustazah mampu, insya-Allah ya. Baik. Seterusnya kita tengok darah yang keluar melebihi maksimum haid. Yang ini sama juga, dia biasa mengalami haid, tidak mampu bezakan warna darah haid. Okey, saya rasa slide ini ada sedikit kekeliruan. Yang ini biasa mengalami haid, mampu membezakan warna darah haid. Mampu membezakan warna darah haid. Bukan tidak mampu ya. Bila dia mampu, maknanya dia menepati syarat-syarat tamyiz. Macam mana saya nak main ni? Dia mampu mengikut pandangan Syafi'i, dia kata penentuan darah tersebut dia ambil perbezaan warna darah sebab dia mampu bezakan warna darah haid. Ya, dia mampu bezakan warna darah haid. Jadi di sini dia tengok ya, contohnya di sini jika 10 hari merah kehitaman, berbakinya tu warna merah, maka merah kehitaman itu yang 10 hari itu kita anggap dia sebagai haid, 10 hari yang selebihnya itu adalah istihadah ya. Jadi di sini sebab dia mampu untuk bezakan warna darah, bukan dia tidak mampu ya. Jadi di sini darah itu telah menepati syarat tamyiz. Ya. Dia menepati syarat tamyiz. Darah kuat, hitam tu kuat ya, merah itu lemah daripada yang kuat tadi. So darah kuat tidak kurang dari 24 jam, darah kuat tidak lebih daripada 15 hari. Darah lemah tadi, dia walaupun dia tidak lebih pada 15 hari, tapi dia terus berhenti.
Bila dia terus berhenti, boleh saja kita ambil 10 hari yang merah kehitaman itu sebagai darah haid dan 10 hari yang warna merah itu dianggap sebagai darah istihadah. Ya. Ha. Damul haid aswad, dia kata. Darah haid itu adalah yang aswad, yang hitam, yang diketahui. Ya. Tapi ada juga pandangan yang lemah, dia kata dah susah sangat. Kita ikut je lah kebiasaan. So kebiasaan bulan lepas 7 hari, maka 7 hari itu adalah darah haid. Selebihnya itu adalah darah istihadah. Ya, ini bagi yang mampu membezakan sifat darah ataupun mampu membezakan warna darah. Ya. Okey. Seterusnya kita tengok darah yang keluar di peringkat awal kehamilan tanpa berlaku keguguran. Ada yang setengah-setengah walaupun tabung haji mengatakan bahawa orang perempuan sebenarnya yang mana mengandung tak boleh pergi Mekah. Tetapi terlepas juga ya, sebab selepas daripada dia buat suntikan, dia buat medical check up, tiba-tiba terlekat juga ya. Jadi pergi ke sana dah berlaku keguguran. Bila berlaku keguguran, kita akan tengok ya, darah yang keluar dalam keadaan ya di awal kehamilan, dia keluar tapi tak cukup 24 jam ya. Dia masih lagi keluar ya, tak cukup 24 jam kita tak kata dia darah haid. Sebab darah haid mesti mencukupi 24 jam. Tetapi kalau kita dah gugur langsung, maknanya rahim itu kosong langsung daripada janin, ya, kosong langsung daripada nutfah, ya, ataupun mudghah. Kalau dah kosong, dah tak ada dah apa-apa, maka darah yang keluar selepas keguguran itu dianggap sebagai nifas mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Ya. Okey, begitu juga darah yang keluar selepas putus haid ya. Bagi usia menopause mengikut kebiasaan kita tengok keluarga ataupun mengikut lumrah ya yang ada di sekitar kita, biasanya dalam usia 62 tahun lah maksimum yang dah putus haid ya. Tapi dalam kalangan kita ada 50, 55, 57, ya 60, sorry. Jadi darah keluar selepas usia menopause juga dikira haid jika cukup syarat-syaratnya. Maknanya lebih daripada 24 jam, bukan disebabkan penyakit ya. Sebab tu kalau berlaku di tanah suci, biasanya apa yang ustazah buat, ustazah minta dulu ya kakak itu jumpa dulu dengan doktor untuk dia cek. Mungkin darah itu keluar disebabkan ada fibroid ke, ada cyst ke, ada ketumbuhan ke, ya ada kanser ke apa-apa kan. Jadi kalau misalnya doktor kata tak ada apa-apa, kakak ini normal, ya darah keluar pun macam darah haid dan dia sihat, maka kita pegang pada mazhab Syafi'i bahawa dia adalah darah haid. Ya, itu adalah darah haid mengikut mazhab Syafi'i ya bagi orang menopause sekalipun ya. Ya sebab kita tengok pun ya menopause menurut perubatan di purata umum majoriti Malaysia ni ya, di antaranya 49 tahun hinggalah kepada 60 tahun lah. Rawaknya antara 45 hingga 55 tahun ya. Dan wanita yang dikatakan benar-benar mengalami menopause ni apabila dia tiada haid selama 6 bulan ya atau setahun berturut-turut ya. Walau bagaimanapun ya dalam keputusan Muzakarah yang ke-22 pada 1427 Hijrah ya telah diputuskan bahawa darah yang keluar selepas putus haid bagi wanita yang telah tiada haid selama 6 bulan atau lebih dalam keadaan biasa, ia dikira haid. Maksudnya dalam keadaan kita tak adalah terdesak nak keluar, kita tunggu dulu sampai dia suci. Tetapi kalau wanita tersebut menghadapi masalah tak dapat melakukan tawaf rukun atau kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau terpaksa bertolak ke Madinah dan tiada pilihan, maka ia dikira sebagai darah istihadah ya. Ini kita bertaklidlah kepada pandangan Maliki, Hanafi dan Hambali ya. Seterusnya kita masuk kepada permasalahan angin ya. Permasalahan angin. Baik. Ini juga menjadi satu masalah yang besar kepada wanita ya. Di mana selalu jadi masalah angin ni ya. Nak jalan angin, nak solat angin, duk keluar pula angin. Angin tu bukan dia keluar daripada belakang. Kadang-kadang angin ini dia keluar daripada hadapan ataupun digelar atau disebut dalam perubatannya
kentut vagina, ya. Jadi di sini, ya, kalau angin keluar dari faraj ni, betul-betul keluar dari dalam rahim, ya, dia keluar, maka wuduk terbatal. Sebab kita pegang dah, wuduk akan terbatal apabila keluar sesuatu dari kubul atau dubur, ya. Walaupun biasanya angin ini keluar dari dubur, namun demikian ada yang mengalami keluar dari kubul, dari depan, ya. Jadi kalau ikut Syafi'i, Ahmad dan juga Muhammad, dia kata membatalkan wuduk, ya. Walau bagaimanapun angin yang masih berada di dalam tidak batal wuduk, ya. Tapi apa yang ustazah nak jelaskan kat sini puan-puan, kita selalu syak, kita selalu zon, kita duk kata angin keluar dari dalam. Padahal dia ada beberapa keadaan di mana angin yang keluar dari kemaluan ni, ya. Sebenarnya angin yang keluar dari kemaluan hadapan ini bukannya keluar dari dalam, ya. Kita tengok beberapa keadaan. Okey, keadaan yang pertama, angin yang keluar dari saluran kencing, tak kisahlah lelaki atau perempuan. Memang itu batal. Betul-betul dia keluar daripada saluran kencing. Ya. Dan kalau dia keluar tak berhenti-henti, kita dah sebut dia sebagai daimul hadas. Ya. Yang kedua, angin yang keluar dari rahim. Memang betul-betul dia keluar dari rahim. Kita rasa betul dia keluar daripada rahim. Memang batal wuduk. Ya. Jadi kalau jemaah haji sentiasa mengalami masalah tersebut, mereka memang tergolong dalam golongan daimul hadas. Dia kata dia bangun keluar, dia duduk keluar, dia rokok keluar, dia sujud keluar. Jadi kalau dah keluar setiap masa, kita dah golongkan dia dalam golongan orang yang daimul hadas. Ada, ya, ada. Kemudian yang ketiga, angin tidak keluar di permukaan faraj, ya. Sebenarnya berada kat dalam saja, duk rasa berbunyi-bunyi kat dalam, tetapi tak keluar. Itu tak membatalkan wuduk. Tetapi yang ramai-ramai jemaah yang ustazah jumpa, kebanyakannya dia rasa kata ragu-ragu. Selepas dia cebok, ya, selepas contoh lepas dia mandi, dia cebok semua, dia keluar nak solat, dia angkat aja takbiratul ihram, dia rasa macam ada kelepuk-kelepuk, rasa macam ada pop-up, pop-pop, ya, dekat dia punya faraj. Dia rasa di situ. Sebenarnya itu adalah pergerakan otot-otot faraj, ya, dia bukan datang angin dari dalam. Mungkin disebabkan tidak dilap dengan kering, ya, atau pergerakan yang laju. Jadi apa yang boleh kita buat, ya, kalau kes yang nombor 4 ini, cuci kemudian lap kering-kering, pakai pad atau pakai seluar ketat-ketat, maka dia tidak ada pergerakan lagi. InsyaAllah, ya, puan-puan tak akan alami masalah ini. Ya, ini yang biasalah kebanyakan jemaah, dia nombor 4 ni. Yang nombor 1, 2, 3 ni jarang-jarang. Dan kalau berlaku pun, kalau sentiasa berlaku, kita boleh letakkan dia dalam golongan orang yang daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Bila orang sentiasa berhadas, dia ada cara dia sendiri dalam mengambil wuduknya, ya. Okay. Sama juga dengan masalah keputihan, ya. Masalah keputihan pun sama, kalaulah dia keluar dari dalam rahim ataupun dia keluar dari batin faraj, ya, keluar dari batin faraj. Memang itu kita anggap dia boleh membatalkan wuduk. Ya, contohnya wadi, mazi, keputihan, ya. Semua yang keluar dari dalam batin faraj, dari rahim, ya. Jadi ketika itu memang kita kata dia adalah membatalkan wuduk, ya. Tetapi kalaulah sekadar dia datang rutubat al-farj. Saya terus masuk pada rutubat al-farj ataupun lembapan faraj. Lembapan faraj ini dia sama macam air liur, dia sama macam peluh, ya. Dan dia keluar bukan dari batin, dia hanya berada di permukaan faraj ataupun zahir faraj yang lebih kurang 1 ruas jari itu. Kalau lembapan di kawasan itu yang dia di antara kering dan basah, ya, kita pun tak confirm sangat betul-betul dia datang dari dalam. Apabila dia kering, dia tidak meninggalkan kesan, ya. Dia lembab, dia tu lembab. Bila kering saja dia tak ada apa-apa, ya. Tak ada macam boleh dikikis semua tu. Itu masalah lembapan faraj. Dan lembapan faraj sebenarnya tidak membatalkan wuduk sebab dia adalah lembab semula jadi. Dia ibaratkan macam ni lah, ya. Kita ni buat berpuasa. Dalam mulut kita ada air liur. Air liur ni memang akan ada. Dia tak ada akan kering langsung. Air liur ini kemudian kita jelirkan lidah kita keluar. Ya, bila kita jelirkan keluar, kita masuk balik. Yang itu tidak membatalkan puasa kita. So konsep dia sama juga dengan faraj tadi. Dia hanya lebih kurang dekat zahir faraj, lebih kurang 1 ruas jari itu. Kalau ada cecair di kawasan itu mungkin peluh, ya, mungkin cecair yang bukan datang dari dalam, maka dia tidak membatalkan wuduk. Ya, itu kita kena fahamlah. Tapi ada juga tanya, ustazah kita tak tahu. Kalau tak tahu kita pegang dia
bukan datang dari dalam. Selagi kita tengok tiada bukti kalau kering boleh dikikis, tiada ketul-ketul, tiada lendir-lendir, dia hanya lembapan biasa, maka kita boleh pegang dia sebagai rutubat al-farj, dia tidak membatalkan wuduk. Okey? Okey, kita kembali kepada bab keputihan, ya. Keputihan, kemudian masalah daimul hadas. Okey. Tadi ustazah sebut daimul hadas. Daimul hadas ini boleh berlaku kepada orang yang kencing tak tos, orang yang keluar angin tidak berhenti-henti dari dalam, orang yang datang keputihan secara berterusan, ataupun orang yang beristihadah secara berterusan. Okey, bagi orang-orang yang daimul hadas ini, mereka berwuduk tidak sama seperti orang awam yang lain, ya. Cara wuduknya, apabila masuk waktu solat, maka bersihkan faraj daripada najis. Ya. Bila dah bersihkan faraj tadi, pakai tuala wanita, ya, kemas-kemas, ambil wuduk setelah masuk waktu solat, ya, ambil wuduk dan wuduk itu hanya sah untuk satu fardu sahaja. Ya, untuk satu fardu sahaja ataupun satu tawaf sahaja. Tetapi sunat boleh beberapa kali. Tapi syaratnya mesti dah masuk waktu baru kita bersihkan faraj. Baru kita pakai pad, baru kita ambil wuduk. Dan wuduk itu sah untuk satu fardu solat atau satu rukun tawaf. Ya. Dan beberapa sunat. Maknanya lepas tawaf kita buat sunat atau selepas kita solat kita buat sunat. Maka semua itu sah. Ya. Jadi kita kena faham betul-betul. Itu cara berwuduk orang yang daimul hadas. Ya. Okey, itu pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Okey. Walau bagaimanapun, tadi ustazah sebut ya, dia mesti cuci faraj dia. Okey, katalah dia dah buat dah benda tu. Dia dah buat, dia duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, waktu asar, tadi ustazah dah ajar, dia kata ustazah ajar, bila masuk waktu dia kena keluar, cuci balik ya. Kemudian pakai pad yang baru, ambil wuduk baru, barulah dia boleh solat semula. Ya. Walau bagaimanapun, dalam satu pandangan muqabilul aswah, tidak perlu bersuci jika najis yang keluar itu terlalu sedikit dan tidak meleleh melampaui alat penahan tadi. Katalah darahnya keluar sikit sangat ya di atas tuala wanita. Jadi kalau begitu, dia hanya memadai untuk memperbaharui wuduk sahaja tapi tidak perlu basuh. Ya, kalau sedikit maknanya tidak meleleh, tidak merebak di atas tuala wanita itu, maknanya tak apa, dia tak keluar daripada masjid pun tak apa, bolehlah dia memperbaharui wuduk dengan cara dia mengambil wuduk menggunakan botol ataupun menggunakan spray. Ya. Jadi kalau dalam keadaan kita berada dalam masjid, tak boleh keluar ataupun berada dalam kemah contohnya, dalam keadaan kita istihadah atau daimul hadas, kalau kita rasa bahawa najis itu tidak merebak, jadi memadai kita perbaharui wuduk sahaja tetapi tidak perlu mencuci. Tapi kalau dah merebak, ya, di atas kelemahan kita merebak semua tu, kita kena keluar dan cuci jugalah. Ya. Tak bolehlah kita nak pegang pandangan ini. Okey, bagi orang yang mengambil wuduk orang daimul hadas ni ya, dia niat dia kena kata sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Direct terus. Sahaja aku mengambil wuduk fardu atas aku kerana Allah Ta'ala. Dia tak boleh sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ya, sebab apa tak terangkat? Sebab ketika itu darahnya masih ada. Ataupun air kencingnya ada. Ya, terus keluar selalu. Jadi dia tak boleh kata mengangkat hadas kecil. Jadi dia hanya boleh sebut sahaja aku mengambil wuduk fardu atas aku kerana Allah Ta'ala. Ya. Jangan sebut nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala sebab tidak terangkat hadasnya. Ya. Okey, ada satu lagi tambahan yang mungkin yang baru saja diputuskan dalam muzakarah haji pada tahun ini. Kalau dahulu kita kata ya uruf ya untuk wuduk dan juga solat itu hanyalah 15 minit. Ya, katalah kita ambil wuduk di hotel ketika masuk waktu, kemudian kita nak solat 15 minit sahaja. Tetapi telah diputuskan tidak lagi terikat dengan 15 minit. Maknanya katalah kita dah masuk waktu di hotel kita, kita pun ambil wuduk, kita berjalan kaki lebih daripada 15 minit menuju ke masjid. Kata ketika itu masjid pun solat setengah jam, ya.
So kita berjalan selagi tidak diselangi dengan perkara-perkara yang tiada kaitan dengan solat, maknanya tak berhenti beli barang ke, ya, atau sembang-sembang ke, maknanya dia tidak terikat dengan uruf 15 minit. Ya, boleh saja lebih daripada 15 minit. Itu satu, ya. Kemudian juga sebelum ni kita kata orang yang daimul hadas ini, ya, orang yang daimul hadas ni dia mestilah, ya, dia mestilah dikatakan daimul hadas sekiranya dia tidak dapat tawaf. Kalau dia tawaf satu pusingan sah, kemudian masuk pusingan kedua dia batal, maknanya dia bukan daimul hadas. Itu dulu yang kita pegang, ya. Ataupun kalau dia dapat solat satu fardu dalam tempoh waktu tersebut, maka dia tak dikatakan sebagai daimul hadas. Walau bagaimanapun dalam muzakarah yang terbaru telah diputuskan sekiranya memang dia itu daimul hadas, masa itu sudah tidak dikira. Sama ada dia sempat 2 pusingan tawaf ke, 3 pusingan tawaf ke, hatta 6 pusingan tawaf tiba-tiba keluar balik darahnya itu, maka ia tetap dianggap sebagai daimul hadas. Tak perlulah dia nak kena ulang pergi ambil wuduk semula. Ya, itu pandangan yang muqabilul asl. Mengikut pandangan mazhab Hambali. Ya, mengikut pandangan mazhab Hambali. Jadi itu adalah untuk memudahkan sebab kita faham sekarang masuk saja untuk tawaf bukan mudah untuk keluar. Ya. Jadi sebab ada lagi khilaf pada kalangan ulama, so telah diputuskan dalam muzakarah haji bahawa tak apa. Kalau dia memang orang yang daimul hadas, memang pada asalnya orang daimul hadas, kalaulah selepas 2 atau 3 barulah datang balik darahnya ataupun keluar kencingnya, ya maka dia dianggap sebagai masih lagi daimul hadas. Tapi hanya satu Ustazah nak pesan, ya. Kalaulah kita orang yang kencing tak tos ni ataupun orang yang angin duk keluar sentiasa, ada cara lain. Maknanya kalau dengan cara tolak tidak keluar benda tu, ya, carilah untuk orang tolak kerusi roda. Jangan digagah kita berjalan, ya. Ataupun dengan cara duduk tidak keluar angin, ambillah kerusi duduk. Sebab menjaga wuduk itu lebih aula, ya, daripada orang kata pergerakan berjalan kaki. Macam contoh tawaf jalan kaki tu sunat kan. Jadi kita jaga wuduk itu lebih aula. Jadi di situ kita duduk aja dalam atas kerusi roda, ditolak, mungkin tak keluar kencingnya atau tak keluar darahnya atau tak keluar anginnya, maka lebih baik kita ambil kerusi roda dan minta ditolak. Ya, atau skuter lah. Ya. Itu di antara perkara yang boleh kita buat. Ya, kita tidak mempermudah-mudahkan. Saja-saja je nak masuk dalam golongan orang yang daimul hadas. Jadi selagi kita mampu, kita usahakan, ya. Yang tadi Ustazah dah sebut tentang rutubat al-fash. Sekarang kita masuk dalam masalah pengambilan pil, ya. Isu pengambilan pil ni memang isu yang dah lama dah, ya. Ni kita tengok macam-macam jenis pil. Ada Marvelon, ada Yasmin, ya. Belum lagi Noculate, Sonulate, bla bla macam-macam lagi, ya. Jadi ramai juga di antara jemaah, ya, tambah sekarang-sekarang ni yang pergi mengerjakan haji ramai jemaah-jemaah yang muda. Dia tak macam dulu-dulu. Kalau zaman 20 tahun lepas tu ramai yang dah berusia untuk mengerjakan haji. Tapi sekarang ni orang yang muda-muda. Jadi bila muda tu memang haidnya masih ada. Jadi bila ada, mulalah nak ambil pil. Okey, yang pertama sekali, hukum pengambilan pil adalah harus. Bukan kata haram, tidak, ya. Harus, tapi tak digalakkan, ya. Tidak digalakkan sebab apa? Ia memandangkan semua perkara wajib dan rukun dalam ibadah haji boleh dilakukan melainkan tawaf saja. Dan masa itu panjang. Ya, masa panjang. Tetapi diharuskan kalau kita terpaksa juga ambil hukumnya harus, kita perlu mendapat nasihat dari pakar-pakar ONG. Ya, pakar yang adil, yang faham tentang perjalanan haji. Jangan pergi tanya pada pakar tapi tak faham perjalanan haji. Jadi bila mereka tak faham, mereka akan cadangkan berbeza. Contoh ada di antara lah Ustazah pernah jumpa, dia kata doktor kata makan selama dia berada di Mekah. Maknanya berada di Mekah selama 40 hari lah makan ubat. Ya. Sedangkan kalau ikut ya daripada bab haji sendiri pun, ya, manasik haji sendiri pun, kita masih ada ruang. Contohnya kalau di kapal yang pertama, dia datang haid di awal tu. Maknanya dia masih lagi boleh untuk melaksanakan tawaf umrah. Dia masih lagi punya waktu. Tak perlu pun dia nak ambil ubat, ya, untuk untuk memastikan ia sentiasa suci, ya.
Kemudian yang kedua, dia dah ambil ubat itu yang tidak memudaratkan dirinya. Dan yang ketiga, kalaulah dia nak ambil pil tersebut, dia dah cuba untuk 3 bulan ya dari tarikh keberangkatan ya. Sebab apa? Kita takut ubat itu tidak bersesuaian dengan dia. Sebab apa? Berdasarkan pengalaman ustazah lah ya bersama dengan jemaah ya. Kalau kata 10 yang ambil, 5 tak jadi, 5 jadi. Dia 50-50 sebenarnya ya. Usaha ikhtiar. Jadi apabila jadi juga maka kita kena kembali juga kepada nakok tadi. Kalau ada waktu suci di antara hari haid ya. Jadi kita kena guna juga kaedah-kaedah tersebut. Jadi kena main. Kena belajar jugalah. Dia tak boleh, oh saya nak ambil ubat, saya tak nak belajar dah bab lain. Tak boleh ya. Jadi dalam bab ubat ini juga, ada yang berjaya, ada yang tidak. Ya, ada kes yang mengakibatkan darah keluar lebih banyak daripada biasa. Ada kes darah keluar tak menentu. Kalau tidak dia tahu dah, oh masa ni adalah haid dia, masa ni suci dia. Tetapi disebabkan dia ambil benda tu, dia jadi tak betul dah. Haywire dia kata. Ya. Kemudian jemaah haji juga perlu faham ya, cara pengambilan ubat. Ada penahan haid, ada ubat mengatur kitaran haid. Jadi jumpa dengan pakar ONG biar dia ceritakan betul-betul dan puan buatlah pilihan yang terbaik. Ya. Apa yang ustazah boleh cakapkan hanyalah berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman dia ada 2 jenis ni, satu ubat penahan haid maknanya dia tidak makan selama 3 bulan. Contohnya kalau dia nak datang haid pada waktu dia nak balik ya. Dia nak balik, tarikh penerbangannya 15 hari bulan, dia tahu ketika itu dia baru balik daripada Mina, dia tak sempat lagi untuk tawaf sebab dia balik pada 13 hari bulan, ya. Dia tak sempat nak tawaf sebab haidnya datang pada 15. Maka ketika itu dia boleh ambil ubat penahan haid untuk membolehkan dia tawaf. Maknanya dia ambil ubat penahan haid tu 4-5 hari sebelum nak datang haid. Ya, sebab itu nasihat daripada Dr. Hamid Arsyad ya. Dan kalau daripada pernah ustazah bertugas dengan seorang doktor nama Dr. Faiz yang bertugas sama-sama di Mekah, dia mencadangkan ambil 7 atau 8 hari sebelum datang haid sebab dia kata kemungkinan haid itu ke depan ya. Jadi tujuannya adalah untuk melambatkan proses kematangan telur dan lambatlah darah itu keluar ya. Itu ubat penahan haid. Satu lagi ubat mengatur kitaran haid ni macam contoh orang ambil perancang. Dia ambil 21 hari maka darah tak keluar. 7 hari dia berhenti, darah keluar. Begitulah seterusnya. Jadi bila dia nak pergi Mekah, dia dapat dah tarikh keberangkatan dia, dia boleh kira dah. Oh, aku nak balik masa ni. So, masa ni datang haid, aku tak sempat nak tawaf. So, bila saya tak sempat nak tawaf, saya kena ambil ubat. Ubat masa itu datang, masa itu ambil ubat. So, doktornya akan aturkan supaya pada waktu 21 hari itu berlaku pada ketika haidnya keluar. Ya? Jadi, kena ada perancangan lah ya dalam mengambil ubat. Jangan simply ambil. Dan ustazah rasa ya kebanyakan jemaah bila dia mengambil ubat dia tidak melihat sebenarnya masa bila dia patut ambil ubat. Jemaah ni dia risau dia tak dapat selesaikan umrah, dia risau dia tak dapat wukuf di Arafah sedangkan perkara itu tidak perlu pun untuk mengambil ubat ini. Yang ustazah nampak adalah waktu kritikalnya apabila dia tidak dapat menyelesaikan tawaf rukun dan penerbangan nak balik. Jadi tengok yang itu. Tunggu tarikh penerbangan. Bila tarikh penerbangan itu berlaku di awal, ya biasanya akan berlaku tarikh penerbangan tu pada 15, 16, 17 itu yang terawal, ya. Jadi kalau ketika itu kita balik dan ketika itu kita datang haid, maka buatlah, ambillah ubat. Ya apa-apa sahaja, nak atur ke, nak tahan ke yang itu. Tapi kalaulah kita punya penerbangan dah akhir-akhir atau penerbangan kita tengah-tengah, dah tak perlu dah ambil ubat walaupun ketika wukuf itu kita haid. Jangan kata, oh saya wukuf saya tak seronok lah sebab wukuf saya tak boleh solat. Tak, sebab dah disebut kan bahawa orang yang dalam keadaan haid ini sebenarnya dia tak perlu buat yang lain, semua boleh. Tawaf je tak boleh. Jadi tawaf tunggulah waktu dia suci. Ya? Jangan kita ambil sebab apa ambil ni kalau dia betul-betul jadi tak apa, tapi kalau dia tak berjaya menyusahkan kita sendiri. Ya? Kejap mandi, pergi solat, lepas tu datang balik, mandi pula, kadang-kadang 10 kali mandi, tak jadi-jadi lagi, ya. Allahu Akbar, memang kesianlah pada jemaah-jemaah tersebut, ya. Jadi kita tengok betul-betul mengapa kita perlu ambil ubat dan ingatlah, ya, orang yang dalam ihram lama inilah pahala dia. Kita pergi Mekah, buat umrah, buat haji ni memang nak duduk dalam ihram, ya. Berada dalam ihram yang lama itu pahala, bersusah-susah dalam ihram itu pahala, bersusah-susah ketika umrah dan haji juga pahala.
Dahlah kita tak boleh buat ibadah. Bersabar pun kita tak nak. Jadi apa lagi yang kita dapat, ya? Jadi itu antara nasihat ustazah lah. Perlu ambil, tengok kenapa kita perlu ambil. Kalau tidak, tak payah ambil. Ya. Jadi kalau sesiapa yang mengambil ubat ini, ya, dia kena patuh dengan cara pengambilan ubat, ya. Dia kena dia tak ada masalah haid dia, dan dia mestilah disyorkan oleh orang-orang yang pakar dalam bidang dia. Jangan ikut-ikut orang lain lah, ya. Jangan ikut orang lain. Dan isu-isu lain semasa mengerjakan haji. Jadi kalau kita tengok apa perkara-perkara yang boleh kita lakukan semasa haid, ya. Yang pertama, kita boleh sa'i, tak ada masalah, ya. Yang kedua, itu pun tapi sa'i itu menurut syaratnya. Jangan kita pergi sa'i kalau kita belum tawaf. Sebab syarat sa'i adalah selepas tawaf yang sempurna. Sebab takut nanti sampai-sampai dia haid, dia pergi sa'i. Bila kata kenapa sa'i, ustazah cakap boleh. Sebenarnya dia kata sa'i menurut syaratnya. Maksud menurut syaratnya selepas tawaf yang sempurna. Contohlah, ya, katalah dia dah masuk-masuk dia tawaf. Tiba-tiba selepas tawaf dia datang haid. Bolehlah dia sa'i. Tak ada masalah. Ya. Kemudian dia boleh, kalau kita tengok di sebelah kanan lah, ya, mula dia boleh berniat ihram. Tak ada masalah. Jangan sekali-kali tidak berniat ihram. Sebab sesiapa sahaja yang dalam hatinya ada hajat, dalam hatinya ada azam untuk melakukan umrah atau untuk melakukan haji, maka dia wajib berniat ihram di mikot asalnya. Sebab ramai juga ustazah tengok di antara jemaah-jemaah umrah, ya, yang tak belajar betul-betul ni, dia datang haid, dia tak niat dekat mikot, ya. Dia masuk dulu, duduk di Mekah, relax dulu, bila dah bersih baru dia keluar ke Tanaim untuk berniat ihram. Sebenarnya tak boleh, berdosa hukumnya, ya. Berdosa hukumnya dan dia kena bayar dam. Sebab untuk first time dia masuk, kalau dalam hatinya ada azam untuk melakukan umrah, ada azam untuk melakukan haji, maka wajib untuk berniat ihram di mikot yang asal. Contoh, perempuan dah belajar dahulu, ya. Tuan-puan dah belajar. Mikot asal kita kalau datang dari Malaysia, terus masuk ke Mekah di Qarnul Manazil. Kalau datang dari Madinah di Bir Ali. Kalau datang dari selatan di Yalamlam, begitulah seterusnya lah, ya. Itu adalah mikot asal bagi orang-orang luar Mekah, ya. Tetapi once kita sudah ada di Mekah, kita boleh berniat di mana-mana mikot di luar tanah haram, yakni di tanah halal, ya. Seperti Tanaim, Ja'ronnah, Hudaybiyah dan lain-lain. Tapi yang ustazah nak tekankan kat sini, orang haid pun boleh niat ihram, okey? Yang kedua, mandi sunat ihram pun boleh, ya. Yang ketiga, bertalbiyah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, zikir, semua boleh buat. Ya. Kemudian boleh wukuf di Arafah, boleh melontar 3 jamrat, boleh wukuf dan mabit di Muzdalifah dan Mina, dan juga boleh sa'i menurut syaratnya, ya. Contohlah kata dia datang, dia buat haji ifrad. Bila dia buat haji ifrad, dia dah tawaf dah dahulu tapi dia tak sempat sa'i. Jadi dia balik tu dia tak perlu tawaf, dia nak salah, ustazah salah. Dia kena tawaf dan sa'i, maaf. Yang itu dulu tu dia nak buat sa'i itu sa'i ifrad, ya, semula. Ustazah silap. Baik. Yang ini tak boleh. Jadi maknanya macam sa'i menurut syaratnya tu, maknanya dia selesai dah tawaf, ya. Maknanya dia balik, dia masih lagi boleh tawaf. Selepas tawaf itu darah keluar, waktu itu dia boleh sa'i, ya. Yang tadi tu salah. Yang tu ustazah maksudkan benda lain, ya. Okey. Okey, baik. Akhir sekali, ya, kita tengok di sini. Bagaimana kalau seorang perempuan itu, dia tetap didatangi haid dan dia tak boleh nak selesaikan tawaf rukun dia. Ya. Yang pertama, dia mohon penundaan. Ustazah tak tahu setakat mana dalam umrah baru nanti, boleh ke tak boleh menunda tarikh penerbangan. Wallahu a'lam, itu semua tertakluk kepada pengurusan tabung haji. Nombor 1, bukan di bawah kuasa atau tanggungjawab pembimbing-pembimbing, ya. Kalau dulu-dulu ya boleh lagi lah. Itu pun bagi package swasta tak boleh, ya. Package swasta tetap kena balik, ya. Pilihan kedua, mengikut pandangan mazhab Syafi'i, dia balik je sampai saja di Malaysia dia buat dam ihsar. Tetapi hajinya masih lagi tergantung, ya, maksudnya tawaf tu masih tergantung, dia kena pergi balik ke Mekah pada bila masa untuk meneruskan kerja tawaf dia dan sa'i dia. Ya. Dia tak dapat haji lagi lah.
Kalau dia mati, maknanya kena buat haji semula untuk dia. Kalau ambil dam ihsar. Ya. Yang ketiga, kalau dia bertaklid dengan mazhab Hanafi, ya, bertaklid dengan mazhab Hanafi yang mengharuskan perempuan haid tadi melaksanakan tawaf ifadah. Sebab dalam mazhab Hanafi dia kata boleh tawaf dalam keadaan haid, dalam hadas besar, tetapi perlu membayar dam seekor unta. Hajinya sah. Itu di antara pilihan lah. Kalau masih ada haid. Tapi insya-Allah ya, kalau kita mengikut ada pandangan Ustazah sebut tadi tu, pandangan nakok tu ya, dengan ikhtiar kita ambil pil ke contohnya, dia ada sedikit waktu suci dalam hari-hari haid, maka waktu nakok itu juga boleh kita ambil. Jadi tak perlulah kita nak bertaklid dengan mazhab Hanafi. Dia gunakan waktu nakok itu sendiri ya. Ya. Jadi itu yang kita perlu tahulah, sebab tu kena belajar ya. Kena faham betul-betul bagaimana cara untuk menyelesaikan kalau kita datang haid ya. Okey. Kemudian seterusnya isu yang lain, dia kata haid datang semasa mengerjakan tawaf umrah apabila dia melakukan haji tamattu'. Sebab kita tahu ya, bila kita buat haji tamattu', kita akan buat umrah dulu. Bila buat umrah contoh ya, kita masuk tu kapal terbang terakhir. Kapal terbang terakhir seminggu lagi nak wukuf di Arafah. Waktu tu kita niat umrah. Elok kita niat umrah sampai ke Mekah, ya. Sampai saja ke Mekah tengok datang haid, tak boleh nak tawaf. Bila tak boleh nak tawaf sampai hari wukuf tu, kita masih lagi haid. Masa tu kita akan bertukar niat dari tamattu' menjadi qiran. Maksudnya dulu kita niat umrah. Bila tiba pada hari tersebut kita pun niat hajilah masa nak pergi wukuf tu. Bila niat haji dengan sendirinya kita telah memasukkan haji ke dalam umrah. Ya. Bila masukkan haji dalam umrah, jadilah hajinya haji qiran dan kita buat saja kerja-kerja haji, dia cover semua sekali umrah kita. Tak perlu buat 2 kali. Ya? Jadi dengan sendirinya, dia tak perlu bayar dam tamattu' walaupun asalnya dulu dia berniat nak buat tamattu'. So dia dikenakan dam qiran. Ya? Dan jemaah wanita yang telah membayar dam tamattu' tu, dia boleh tukar saja kepada dam qiran dengan cara memaklumkan kepada pegawai di kaunter kewangan sekiranya berlaku pertukaran dam. Jangan risau ya, sebab dam dia tak akan buat ketika haji, dia akan buat selepas musim haji. Seterusnya last kali, perkara-perkara yang dilarang ketika haid, Ustazah tak akan jelaskan secara mendalam ya, sepatutnya lah kita semua dah tahu dah perkara-perkara yang dilarang ketika haid ya. Contohnya tak boleh bersuci, maknanya tak boleh nak mandi wajib ya. Tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf, tak boleh baca Quran, tak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran. Tidak boleh berada di dalam masjid, tidak boleh menceraikan isteri yang dalam haid dan tidak boleh bersetubuh. So ini adalah larangan-larangan kepada orang haid. Ya. Jadi last kali kesimpulannya, isu-isu yang Ustazah sebutkan tadi itu adalah isu yang sangat penting dan wajar diberi penekanan terutamanya bagi wanita-wanita. Ya. Dan Ustazah juga yang macam Ustazah sebut tadi, semua wanita maupun lelaki wajib mempelajari berkaitan darah. Apa yang Ustazah ajar ni hanya sedikit, sekelumit sahaja daripada permasalahan darah. Sebenarnya darah wanita ni kita nak bercakap satu, bab haid. Yang kedua, bab nifas. Yang ketiga, istihadah fasad. Belum lagi cerita darah ketika sakit nak bersalin, damu talqi. Belum lagi kita cerita lagi bagaimana keadaan untuk menyempurnakan tempoh suci. Dan 7 jenis istihadah. Mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghair mumayyizah, muqtadah mumayyizah, muqtadah ghair mumayyizah. Muqtadah ghair mumayyizah terbahagi pula 4. 1, dia ingat waktu datang, tak ingat banyak mana datang. Ingat banyak mana datang, tak ingat waktu datang. Ingat tak ingat langsung. Tak ingat langsung waktu datang, tak ingat. Itu dia panggil mutahayyirah mutlaqan. Langsung tak ingat. Itu disebut macam mana ya, ada sebut macam seolah orang gila atau orang koma, memang tak ingat langsung. So macam mana hukum dia? Orang macam ni lagi berat ya, sebab orang yang tak ingat langsung ni, dia kena sembahyang setiap waktu, dia kena mandi setiap waktu, dia tidak boleh bersama dengan suami setiap waktu. Memang berat, tapi kalau kita belajar, semua benda ni memang dapat kita selesaikan. Jadi para suami ya, dan juga perempuan yang ada dalam kursus ini, ambil kerana nasihat Ustazah, carilah guru dan belajarlah. Sebab banyak sangat. Ya, kalau Ustazah sini mengajar, paling ringkas Ustazah boleh buat adalah 15 siri
2 jam sekali belajar. So bayangkan ada 30 jam yang mesti kita concentrate betul-betul. Tapi ada juga guru yang mengajar 3 tahun pun masih lagi belum selesai apabila dia perlu memperhalusi dalam bab-bab darah wanita. Jadi insya-Allah ya, sekejap lagi boleh saja ustazah jawab sekiranya ada soalan-soalan yang dikemukakan yang mampu ustazah jawab, ustazah jawab. Kalau yang tak mampu kita tangguhkan insya-Allah. Alhamdulillah ya, terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Ustazah Yusnah binti Yusof di atas ceramah yang telah disampaikan itu tadi. So amatlah kami harapkan ya agar tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sidang peserta khusus sekalian dapat memahami dengan lebih jelas lagi mengenai dengan fiqh wanita dalam ibadah haji ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, segmen kita yang seterusnya selepas ini adalah sesi soal jawab bersama dengan penceramah. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan yang ingin mengemukakan soalan, tuan-tuan, puan-puan bolehlah ya untuk menaip soalan-soalan tuan-tuan, puan-puan di ruangan chat yang tersedia, dan saya juga meminta kerjasama daripada tuan-tuan, puan-puan supaya typelah soalan tuan-tuan itu dengan menggunakan perkataan yang penuh, supaya apa yang ingin ditanyakan itu jelas dan mudah kami fahamilah insya-Allah. Jadi dalam pada itu juga saya mohon juga kepada tuan-tuan dan puan untuk mendaftar penyertaan khusus pada hari ini melalui pautan ataupun link yang telah kami siarkan di dalam ruangan chat tersebut ya. Jadi minta tuan-tuan dan puan untuk mendaftar kehadiran semua semua sekali yang mengikuti program ini, tolonglah untuk mendaftar. Baik, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan sesi soal jawab bersama dengan ustazah insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang ingin bertanya soalan, silakanlah typekan soalan tuan-tuan mulai daripada sekarang. Jadi kita tangguhkan sementara dan insya-Allah kita jumpa lagi selepas rehat nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Assalamualaikum. ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sidang peserta kursus yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kembali sesi kursus kita pada pagi ini dengan sesi yang seterusnya ataupun segmen yang seterusnya, iaitu soal jawab bersama dengan penceramah. Dan saya kira Ustazah penceramah kita dah pun bersedia ya untuk menjawab soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebelum tu ya, kalau tuan-tuan yang masih ada ingin bertanya soalan, teruskan saja typekan soalan tuan-tuan dan puan di ruangan chat yang disediakan. Baik, kita teruskan kepada sesi soal jawab ini. Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama. Ya, soalan yang kita terima daripada Puan Suriana Muhammad. Okey, Ustazah, soalan dia, Ustazah, orang yang telah putus haid beberapa tahun, tiba di Mekah, keluar kekuningan pekat dalam 1 ataupun 2 hari. Adakah ini dikira haid atau istihadah? Ini Puan daripada Salam, Ustazah. Okey, Sila, baik. Ustazah. Jadi kalau kita tengok soalan ini, dia kata keluar kekuningan pekat, ya. Itu yang pertama, kalau boleh dijumpa dengan doktor lah. Adakah kekuningan pekat itu termasuk dalam kategori darah? Walaupun haid ini sendiri, ya, warna-warna haid ini dia yang Ustazah sebut tadi ya, merah kehitaman, merah, coklat, kuning dan keruh. Yang itu yang berlaku dalam tempoh haid, dia dianggap sebagai haid. Tetapi bagi wanita ini, dia sudah berhenti lama. Berkemungkinan yang keluar itu bukan haid, dia adalah najis sahaja. Atau kekuningan disebabkan kepenatan, ya, atau disebabkan perjalanan yang banyak, ya. Jadi elok dijumpa dengan doktor, tengok adakah dia termasuk dalam kategori darah ataupun hanya sekadar najis ataupun disebabkan penyakit-penyakit lain. Tapi kalau doktor kata itu adalah darah, maka dia dah nak ambil pandangan Syafi'i, dia adalah haid, ya, sebab dia sudah melebihi 24 jam, sebab disebut tadi 1 hingga 2 hari. Tapi kalau dia kata keluar tak sampai 1 hari, Ustazah dah boleh jawab sekarang, dia bukan haid sebab dia tidak melepasi 24 jam minimum haid, ya. Baik, okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya daripada Puan Masyitah Abdul Ghaffar. Ya, sekiranya sedang istihadah, adakah perlu memperbaharui wuduk setiap pusingan tawaf? Okey, baik. Tadi Ustazah ada sebutkan dah dalam pengajaran Ustazah tadi. Dalam keputusan muzakarah haji yang terbaharu, ya. Jadi telah diputuskan bahawa sekiranya memang kita orang istihadah atau orang yang daimul hadas, sekiranya darah itu datang pada pusingan kedua, pusingan ketiga atau berhenti pada pusingan keempat, pusingan kelima datang balik, itu kita semua anggap dia sebagai daimul hadas, tak perlu berwuduk semula. Dia tak sama macam dulu. Dulu kita pegang sekiranya kita sempat tawaf satu pusingan dan kemudian dia datang darah, maka dia kena ambil semula, ya. Tapi telah diputuskan sekiranya memang telah kenal pasti dia itu adalah daimul hadas, dia memang istihadah daripada awalnya, walaupun dia berhenti pada pusingan kedua, pusingan ketiga, keempat, kelima, dia tak perlu berwuduk semula, insya-Allah. Itu untuk memudahkan, ya. Kita ambil pandangan ini pandangan Hambali, taklid dengan pandangan Hambali. Jadi bila kita taklid dengan pandangan Hambali, wuduknya juga kita ambil wuduk Hambali lah, insya-Allah, ya. Jangan susah hati pula, wuduk Hambali macam mana pula Ustazah? Dia lain tu lebih kurang sama, ya. Hambali hanya menyapu kepala itu bagi orang lelaki keseluruhan kepala, bagi orang perempuan separuh kepala. Kita biasa dah ambil wuduk, takkan kita nak sapu 3 jari je kan? Kita mesti letak satu ni dah. Jadi satu ni insya-Allah lah. Dah lepas dah untuk Hambali, ya. Kalau kita buat Syafi'i dan campur dengan sunat dia tu, memang dah cover keseluruhan mazhab, insya-Allah. Kita harapkan ya Puan Masyitah jelas ya dengan penerangan daripada Ustaz itu tadi. Okay, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Soalan daripada Puan Humairah M, ya. Assalamualaikum Ustazah Yusnah. Bagaimana bila haid tiba-tiba datang ketika berada di Padang Arafah selama 4 hari. Kemudian terhenti 2 hari sebelum datang kembali pada tengah hari pada hari yang ke-7. Okey, baik. Sila Ustazah. Masa berada di Padang Arafah, dia datang darah 4 hari. Selepas dia berhenti 2 hari, dia datang balik darah pada hari yang ke-7. 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi dari sudut haji tak ada masalah. Tadi Ustazah dah sebut dah, semua ibadah boleh dibuat melainkan tawaf. Jadi bila kita berada di Arafah, ya, kita berada di Arafah pada hari yang ke-9, kemudian kita berada di Muzdalifah pada malam 10, 11, 12, 13 kita berada di Mina. 5 hari dah.
Ya, maknanya hari kelima tu kita bersih. Jadi bila bersih saja pada hari kelima tersebut, kita kena mandi terus. Mandi dulu, ya. Sebab masa tu kita tak tahu nak datang balik lagi 2 hari. Ada Puan Masyitah tahu? Tentu tak tahu kan. Jadi bila tak tahu boleh mandi. So mandi, dia boleh terus buat, boleh solat, boleh baca Quran, boleh buat semua tu. Tapi tiba-tiba pada hari ketujuh datang balik. Bila hari ketujuh maknanya Puan sudah balik ke Mekah ketika itu. Jadi kalau Puan tawaf dalam 2 hari tu, katalah dah balik pada 14, Puan tengok dah tak ada, Puan pergi tawaf, ya. Dan tawaf itu batal. Kalau kita ambil pandangan Azhar dalam mazhab Syafi'i, batal sebab datang balik darah. Tetapi kalau ambil pandangan Naqaq yang Ustazah sebut tadi, ya, Naqaq dengan pandangan Muqabilul Azhar, yang itu sah tawaf dia. Tapi dengan syarat memang Puan masih tak ada nak balik dah. Mungkin 17 hari bulan tu dah nak balik. Jadi kita anggap yang itu dah sah lah. InsyaAllah. Ya. Tapi kalau Puan masih tak nak duduk lama lagi, eloklah Puan ulang balik, ya, tawaf tersebut. InsyaAllah, ya. Tapi dalam bab haji tak ada apa-apa masalah. Harap Puan Masyitah boleh faham, ya. Puan Humairah. Puan Humairah masalah. Yang tadi Masyitah, Humairah, ya. Harap boleh faham lah, insyaAllah. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Ini kita daripada Puan Serina daripada Shah Alam. Salam Ustazah, apa perbezaan hadas kecil dengan wuduk semasa berniat tu? Okey. Tadi masa Ustazah sebut perbezaan di antara hadas kecil dan wuduk itu bagi orang istihadah, bagi orang daimul hadas. Sebab orang yang daimul hadas, dia tetap ada hadas. Air kencingnya masih keluar, darahnya masih keluar, anginnya masih keluar. Kalau disebut nawaitu rafa'al hadasil asghar, sahaja aku mengangkat hadas kecil, tak terangkat pun, tak lepas pun dan tak dapat wuduknya. Ya? Tetapi bagi orang yang menyebut, sebab tu Ustazah kata kena sebut nawaitul wuduk lillahi ta'ala ataupun nawaitul wuduk fardu lillahi ta'ala. Ya, sahaja aku mengambil wuduk fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Nawaitul fardul wuduk lillahi ta'ala. Jadi fardu wuduk itu di cover. Dia bukan kata mengangkat hadas besar. Kita nak ambil wuduk. Tetapi bagi orang-orang yang tak ada masalah, tak ada masalah hadas kecil, ya, bukannya daimul hadas, dia sebut nawaitu rafa'al hadasil asghar tak ada masalah, memang terangkat hadasnya. Ya, nak sebut nawaitul fardhu wuduk lillahi ta'ala pun tak ada masalah. Dua-dua boleh guna. Hanya yang tak boleh bagi orang yang daimul hadas atau istihadah saja. So, kita harapkan kepada puan yang bertanya lebih jelas, ya, daripada penangan daripada Ustazah itu tadi. Dan kita teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya. Ini soalan daripada puan ke Khairul Nisah, Muhammad Mazlan. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Soalan saya adalah, apakah jenis darah yang keluar pada seseorang wanita itu sekiranya wanita itu tidak mempunyai haid dan rahim lagi disebabkan masalah kesihatan? Ini mungkin dia dah buang rahim. Okey, sebenarnya Khairul Nisah, dalam bab ini dia ada banyak perbincangan juga. Sebab ada yang buang rahimnya separuh, ya, ada yang buang rahim habis. Jadi kalau salur fallopian dia yang masih menghasilkan telur itu masih ada, maknanya darah keluar itu ada kemungkinan haid. Tapi kalau doktor kata buang habis, maknanya memang tak adalah, itu dianggap sebagai darah istihadah. Jadi apa-apa pun Puan Khairul Nisah sila rujuk dengan doktor, ya, dibuang itu di mana? Apa yang dibuang? Ada yang buang hanya di pangkal rahim saja, ada bahagian bawah rahim saja, ya. Jadi kita tengok yang mana. Jadi kalau masih lagi ada salur yang masih lagi boleh menghasilkan telur, ya, maknanya darah yang keluar itu boleh dikatakan haid. Yang tak ada dah, tidak dikatakan haid, ya. Okey, baik. Kita pergi lagi kepada soalan yang seterusnya. Soalan daripada Puan Noranita binti Ahmad Nita. Ya. Adakah dikira darah haid jika keluar sikit darah setelah ambil suntikan tahan haid? Maksudnya Ustaz, dia ambil ubat ataupun inilah untuk tahan haid, tapi kemudian ada keluar juga sedikit. Silakan Ustaz. Memanglah suntikan tahan haid dia macam-macam. Ada suntik, ada yang pakai pil, ada yang pakai implan, macam-macam, ya, dengan tujuan untuk menghentikan haid. Macam Ustazah kata tadi, haid adalah paling minimum adalah 24 jam. Jadi kalau darah tu keluar tak mencukupi 24 jam, apabila dicampur-campur selama 15 hari, maka dia bukan haid. Ya, maka dia bukan haid, itu je. Jadi kalau campur lebih daripada 24 jam, maka itu adalah haid. Sebab minimum haid adalah 24 jam dan lebih. Itu je. Jadi kalau puan dah suntik, hari ni datang sikit, besok datang sikit, okey, waktu dia berhenti, solatlah seperti biasa. Ya.
Kemudian pada waktu dia datang berhenti dahulu. Nanti kalau dia datang lagi, kalau dia berhenti pula, sembahyang balik lagi seperti biasa, hanya sekadar cuci saja. Perlu mandi wajib tak? Tak perlu sebab dia belum mencukupi 24 jam. Tetapi kalaulah datang sikit-sikit campur-campur 24 jam, lepas tu dia berhenti pula, yang tu kena mandi wajib. Sebab dia sudah pun dikatakan haid sebab sudah melebihi 24 jam. Ya? Jadi yang tu kena mandilah kalau dia berhenti. Okey, jelas ya kepada puan bertanya. Kita harapkan penjelasan Ustazah itu jelaslah ya. Okey, seterusnya soalan daripada Puan Zuhijah Cik Mei. Assalamualaikum Ustazah, saya dari PH Kelana Jaya. Soalan, saya datang haid waktu asar dan berhenti hari ke-6 waktu maghrib. Bilakah perlu saya mandi wajib dan solat asar saya perlu tak diqadakkan? Okey, baik. Dia ni sangat halus ya kalau Puan Zulhijjah. Benda ni kalau nak belajar Ustazah ngajar dia selama sejam ni. Ya, sebab berhenti itu. Jadi kalau disebut di sini dia datang haid, dia berhenti pada hari ke-6 waktu maghrib. Jadi bila kata waktu maghrib, dah masuk maghrib. Bila masuk maghrib, bila dia berhenti saja, maka wajib baginya mandi. Tak payah tunggu 24 jam ya. Ada di antara asatizah kita mengajar, kalau berhenti tunggu 24 jam baru mandi. Tak. Bila tidak ada manik, maknanya tidak ada halangan, maknanya kena mandi dan solat seperti biasa. Tak perlu qada waktu asar sebab dia berhenti pada waktu maghrib. Okey. Yang kena qada itu adalah sembahyang-sembahyang yang boleh dijamak. Bukan kata jamakkan, tapi sembahyang boleh jamak. Contoh ya, kita berhenti pada waktu asar sebelum masuk maghrib. Bila berhenti pada waktu asar, walaupun pada waktu zuhur itu kita masih ada darah, maknanya kita kena sembahyang asar dan qada zuhur. Sebab zuhur dan asar itu boleh dijamakkan. Sama juga kalau kita berhenti selepas waktu isyak, walaupun maghrib itu masih ada darah, kita kena sembahyang isyak dan qada maghrib. Itu ringkasnya lah. Belum lagi cerita kalau dia berhenti 5 minit lagi nak masuk maghrib, kalau dia berhenti 10 minit lagi nak masuk maghrib, sempat tak dia bersuci, kalau tak sempat bersuci dia nak sembahyang yang mana. Yang itu dia ada perincian sangat halus. Tapi Ustazah boleh cakap sekarang, kalau dia berhenti pada waktu maghrib tak perlu qada asar, tapi kalau dia berhenti pada waktu asar dia kena qada zuhur, dia berhenti pada waktu isyak dia kena qada maghrib. Ya, hanya 2 waktu yang dia tidak perlu qada, iaitu kalau berhenti waktu subuh dan berhenti pada waktu maghrib. Ya, yang itu kena belajar. Insya-Allah ramai yang salah ni. Ramai lagi yang salah dan tidak amalkan, tak buat ya. Satu kesalahan dia tidak terus mandi apabila berhenti. Dia menunggu dulu 24 jam atau menunggu dulu 3 waktu solat ke baru dia nak mandi. Yang kedua, apabila berhenti pada waktu asar dia tak qada pada waktu zuhur. Sama juga kalau dia berhenti waktu isyak dia tak qada waktu maghrib. Jadi yang ini perlu diperbetulkan dalam masyarakat kita, insya-Allah. Okey, baik. Kita pergi lagi kepada soalan yang seterusnya. Nampaknya yang bertanya semuanya perempuan saja saya, yang lelaki tak ada. Sepatutnya kena tanya juga dia lelaki ni ya. Saya ingat mereka faham Ustaz. Faham betul lebih. So mereka bolehlah nanti tapi nak betul membimbing pasangan. sebenarnya Haji Yani, saya pernah buat kelas haid ni untuk orang lelaki dan untuk orang perempuan. Orang perempuan banyak persoalan, susah nak faham. Tapi orang lelaki relax je, macam faham je semua. Ya, betul. Tapi bila saya tanya, sebenarnya orang lelaki kan bila dia belajar, dia tidak perlu memikirkan sebab dia tak pernah jadi. So apa yang Ustazah cakap itulah yang dia terima. Perempuan ni bila dia terima, dia duk fikir aku jadi macam ni, anak aku jadi macam ni. So dia tu yang susah nak faham. Okey, baik Ustazah, kita pergi lagi pada soalan yang seterusnya daripada Puan Masita Abdul Ghafar. Menahan haid dengan menstrual cup, iaitu darah tidak keluar dari faraj, adakah hukumnya berhaid? Masya-Allah ya, Masyita. Apabila kita mula datang haid, bila datang saja haid kita tahanlah dengan menstrual cup ke, kita tahanlah dengan tampon ke, kita masukkan kapas kat dalam ke, selagi ada darah di luar dan di dalam maka kita dianggap haid. Ya, dianggap haid. Jadi dalam bab ini apabila dia mula datang haid, selagi tidak suci di luar dan di dalam itu dipanggil fatrah. Kalau di luar sahaja tak keluar, di dalam ada, itu kita sebut dia sebagai fatrah. Kalau di luar tak ada, di dalam tak ada, itu panggil nakok. Macam kes tadi Ustazah kata boleh dia mandi dan tawaf sekiranya berlaku nakok apabila tidak ada darah di dalam dan di luar. Tetapi selagi ada darah di dalam, ya, dimulai dengan mengalir keluar, ia tetap dianggap haid. Ya, jadi bila anggap haid tu dia tak boleh buat ibadah dan dia mesti tidak boleh melakukan perkara-perkara
yang dilarang ketika haid sehinggalah darahnya kering sepenuhnya. Ya, insya-Allah. So kita harapkan Puan Masyidah lebih jelas ya dengan persoalan beliau tadi. Sekarang ni macam-macam menstrual cup. Mungkin orang lelaki tak tahu ya. Okay. Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan soalan daripada peserta khusus. Yang berikutnya daripada Puan Wan ni. Okey, salam Ustazah. Saya Wan dari Bangi. Soalan saya, bila ada keputihan yang berubah warna dan berbau, adakah masih suci dan tak perlu bersih sebelum berwuduk? Kalau terkena pakaian ataupun seluar, adakah ia tak dikira sebagai najis? Okey. Wan, keluar sesuatu dari dua jalan. Ya, tadi Ustazah kata satu rutubat al-farj. Rutubat tu tak apa, dia adalah lembapan sahaja. Tapi kalau benda tu keluar dari dalam rahim, ya, dalam dari batin faraj, dia sudah dianggap najis. Walaupun dia bukan haid, katalah dia bukan haid. Dia keluar di luar dari masa haid. Jadi yang keluar itu tetap najis. Bila keluar tetap najis, dia perlu dicuci dan kalau dia terkena pada pakaian, maka pakaian itu juga bernajis, ya. Jadi dia tetap dianggap najis. Sebab tu kita sebelum kita solat pastikan betul-betul tiada najis tersebut dan kita tidak bawa dia seketika solat, ya. Jadi kita ambil baliklah yang tadi, keluar sesuatu dari dua jalan. Dua jalan itu adalah datang dari batin faraj, bukan zahir faraj, ya. Tambahlah berbau, pekat pula tu sahihlah, bukan dari luar. Sebab kalau dari faraj, orang kata dari zahir faraj lebih kurang satu ruas jari, tak akan keluar dalam keadaan itu. Dia pasti keluar dari dalam rahim atau dari batin faraj. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Soalan daripada Puan Mahani Mutalib. Assalamualaikum Ustazah. Soalan saya, jika seseorang yang telah menopause tidak sempat tawaf dan sa'i haji kerana kedatangan haid semula, sedangkan tarikh penambang balik sudah tiba, bagaimana hajinya? Ini biasa Ustazah, selalu biasanya bila musim haji tu banyak persoalan ni akan timbul daripada kalangan jemaah haji. Sila Ustazah. Okey. Baik, dalam bab menopause ni kita kata tadi hanya mazhab Syafi'i sahaja yang mengatakan darah yang keluar selepas menopause itu adalah haid. Jadi dalam keadaan kita dah nak balik, ya, dalam muzakarah haji sendiri pun telah memutuskan mereka boleh bertaklid dengan mazhab lain, yakni mazhab Hanafi, Hambali dan juga Maliki yang mengatakan bahawa darah itu bukan lagi darah haid dengan syarat dia sudah lebih daripada 6 bulan. Jadi pergilah tawaf seperti biasa, tenang-tenangkan hati, ya. Anggaplah dia bukan haid mengikut pandangan mazhab yang lain. Itu je, ya. Baik, okey. Ada lagi soalan ya, kita teruskan. Soalan yang berikutnya daripada Puan Esmayati Aziz. Assalamualaikum, saya Yati daripada Tabung Haji Batu Cave. Soalan, jika dalam haid, bolehkah berada dalam raudah? Adakah dibenarkan masuk? Ini dalam masjid Ustaz. Raudah tu kan dalam masjid. Jadi bila raudah tu dalam masjid, salah satu larangan kepada orang-orang haid tidak boleh memasuki masjid. Jadi tak bolehlah, ya, Yati tak boleh masuk, ya. Memanglah setengah tu rasa macam sedih sangat. Tambah sekarang, ya, macam musim umrah sekarang, nak masuk sekali sahaja dalam 30 hari. Jadi kalau tak dapat masuk, memang sedih lah. Tak apa. InsyaAllah doalah di mana-mana pun. Semoga Allah terima doa tersebut. Amin. Dia samalah di masjid kita kat sini pun sama juga. Sama tak boleh. Tak boleh. Sebab kedudukan raudah tu dalam Masjid Nabawi itu sendiri. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Soalan daripada Kamal Gas. Mungkin satu-satunya soalan daripada kaum lelaki ni Ustazah, ya. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Saya bertanyakan bagi pihak ibu saya. Alhamdulillah, bagus. Bolehkah Ustazah terangkan kembali tentang ibadat tawaf jika wanita sedang haid? Adakah sah ibadat haji jika tidak melakukan tawaf? Rukun ni masuk soalan saya. Okey, baik. Allahu Akbar. Rukun haji ada 6. Ya. Niat, tawaf, niat, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting, tertib pada kebanyakan rukun. Ya, dia ada 6. Ya. Jadi kalau kita tak buat rukun, makna haji kita akan tergantung. Katalah mak tu dah niat haji, pergi dah wukuf di Arafah, sekali mak tu tak buat tawaf. Kemudian mak balik terus sampai ke Malaysia. Mak masih lagi berada dalam ihram. Mak tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku. Kalau kahwin mak tak boleh bersama dengan suami. Jadi semua itu akan terus berlaku sehinggalah mak buat tawaf semula.
Sama ada dengan cara mak pergi semula ke Mekah untuk tawaf, ataupun kalau mak nak lepaskan diri daripada larangan ihram tapi mak tak dapat haji, mak boleh buat dam ihsar. Ya, dengan cara dia sembelih kambing, dia gunting rambut, niat dia untuk melepaskan diri dari larangan ihram, mak lepas daripada larangan ihram tersebut, tetapi hajinya tak dapat, ya. Jadi kalau bab rukun ni jangan main-main. Rukun adalah perkara yang wajib dibuat, sekiranya tidak dibuat maka hajinya tidak sah, dan dan wanita atau jemaah itu masih lagi berada dalam ihram. Ya, insya-Allah kena buat. So kepada tuan yang bertanya, kita harapkan jelaslah ya dengan penjelasan daripada Ustazah itu tadi. Tapi Ustazah, kalau macam tawaf wada tu Ustazah, kalau dalam situasi itu adakah dia wajib juga buat tawaf wada atau bagaimana? Dia tengok macam ni lah, tawaf wada ni dia ada pengecualian. Pengecualian dia banyak lah. Dia antaranya orang sakit sangat-sangat, nak duduk atas kerusi pun tak boleh dah. Tak boleh nak tolak pun dah. Ya, ataupun dia terhalang atau dikejar oleh orang yang berhutang, ataupun contoh macam sekarang, tiba-tiba disebabkan umrah nama baru, jangkitan Omicron terlalu banyak, maka kerajaan kata tak boleh masuk. Masa tu dianggap terhalang, maka dia tak perlu bayar dam dan tidak berdosa. Tapi kalau keadaan biasa dia masih boleh masuk, maka wajib baginya untuk menunaikan tawaf wada. Tapi soalan tadi tu tak spesifik ya, sama ada tawaf dia tawaf rukun ataupun tawaf wada. Nah, kalau tawaf hukum tu memang tak boleh lah. Memang tak mesti sah kena buat lah. Duduk berada dalam ihram. Okey, baik, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Soalan daripada Puan Siti Zurina Mat Saman. Ustazah, saya dari Tia Shah Alam. Apa amalan boleh dilakukan kalau kita haid waktu wukuf selain zikir dan berdoa? Boleh atau tidak kita hanya baca terjemahan Al-Quran? Boleh. Even nak baca Quran dalam hati pun tak ada masalah. Selagi tidak dikeluarkan dari, orang kata dari lidahnya, tidak disebut makhraj hurufnya melalui lidah, dia baca dalam hati dan bacakan terjemahan, itu tak ada masalah. Ya, insya-Allah pegang Quran tu pun selagi terjemahan itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran, boleh dipegang. Ya, itu di antaralah. Yang lain tu zikir, doa tu memang kita buat. Dan ambillah peluang ya, berdoa banyak-banyak, sebab pada hari wukuf di Arafah itulah ya, ketika itu syaitan berada dalam keadaan letih dan marah sangat. Sebab Allah melepaskan ramai manusia daripada api neraka. So kita ambil peluang untuk minta doa banyak-banyak ya. Allahu Akbar. Semua orang rindu nak pergi ke Arafah. Sebab Arafah pun dah rasa semacam. Ya, betul. Okay. Okey, baiklah tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian. Saya kira mungkin satu lagi soalan lah ya untuk hari ini. Soalan daripada, ini mungkin soalan yang terakhir lah ya. Soalan daripada Puan Ros Zuridah. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, jika jemaah masuk Mekah dalam keadaan haid akan membuat haji cara ifrad. Dia tidak membuat tawaf kudum, tapi bolehkah dia bersa'i haji? Okey. Ustazah, silakan. Dia sa'i ini dia ada syarat. Sa'i mesti dibuat selepas tawaf yang sempurna. Jadi kalau dia tak tawaf kudum, maknanya tak perlu sa'i. Nanti sa'i dibuat selepas dia buat tawaf rukun nanti. Tapi katalah ya, dia tak buat tawaf kudum, dia masih ada masa, tiba-tiba dia bersih sebelum wukuf di Arafah, dia boleh je buat tawaf kudum selepas itu. Dia tidak terhad, maknanya tidak terikat masuk mesti terus buat tawaf kudum, tidak. Selagi tidak wukuf di Arafah, selagi itulah dia boleh buat tawaf kudum dan buat sa'i haji. Okey? Baik. Saya tambah sikit lagi. Kalau saya tak buat sa'i haji, saya buat tawaf kudum sahaja pun tak apa juga. Buat sa'i haji selepas kita buat tawaf ifadah nanti. Sebab sa'i haji itu dia akan terputus apabila kita wukuf di Arafah. Ya, selagi tak wukuf di Arafah, buat tawaf kudum hari ni, 3 hari kemudian baru nak buat sa'i haji pun tak ada masalah. Ya, so dia ada macam-macam cara lah. Ya. Tapi soalan ni mungkin tak sempat dah tu ya nak buat tawaf kudum. So kalau tak sempat buat tawaf kudum, tak payah sa'i, tunggu saja dan sa'i selepas tawaf ifadah nanti, insya-Allah. Baiklah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira cukuplah sampai di sini sesi soal jawab kita pada hari ini. Jadi saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang bertanyakan soalan. Terima kasih juga kepada Ustazah yang dapat memberi jawapan yang jelas. Dan terima kasih juga kepada keseluruhan peserta kursus pada hari ini yang dapat mengikuti kursus ini sehingga ke akhir rancangan. Dan sebagai sebelum untuk saya mengundurkan diri pada hari ini ingin saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan, kita masih ada lagi sesi kursus kita pada minggu hadapan, iaitu pada hari dan waktu yang sama, di mana pada minggu depan tajuk yang kita akan bincangkan ialah
ibadah umrah, ziarah, niat bersyarat, tawaf wada dan juga ziarah Madinah. Jadi tajuk ini juga sangat penting khususnya macam niat bersyarat tu Tadi pun saya rasa Ustazah ada kupas juga pasal niat bersyarat sedikit kan. Jadi ini perkara-perkara yang penting. Harap tuan-tuan dan puan jangan lupa. Kita jumpa lagi pada minggu depan pada hari dan waktu yang sama insya-Allah. Dan dengan ini saya mohon undur diri. Segala yang baik adalah daripada Allah SWT dan mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan di pihak kami. Jumpa lagi pada minggu hadapan dan saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan tayangan video ini. Silakan.